detail dah. Kita dah bagi nota pun nota yang memang maksimum detail punya. Okay? So maksudnya bila kita nak start mengaji tu, kita mesti dah confirm dah makhraj huruf tu dekat mana. Tak boleh nak fikir-fikir macam teragak-agak qaf tu kat mana lagi, zai tu kat mana, masih ya tu dekat mana, macam tak tahu lagi. Tak boleh. Dah level ni dia pun dah kelas yang keberapa ni, kelas yang ke-12 dah. Tak ada isu lagi dah pasal makhraj tu tak tahu dekat mana. Okey, memang kena tahu. Walaupun orang tu kata saya tak boleh ingat, susah ke, macam mana susah pun mesti kena ingat. Kena usaha dapatkan. Kalau tak macam ni kita nak sebut. Sebab huruf tu keluar daripada makhraj tu lah. Sebab kalau kita salah keluar, salahlah bunyi dia. Okey, sebab bila kita dah ada 28 huruf tolaklah alif. Alif memang dia dia punya pada al-jauf. Tapi yang lain tu kan ada sifat dia, ada bunyi berangin, terlepas satu hala, ada angin berhamburan, benda detakkan tu lembut, detakkan tu keras. So benda-benda tu semua itu dah memang sifat, tapi dia mesti kena keluar pada tempat yang betul lah. So jadi sebab apa, macam kita perempuan ni pun saya tak anggap perempuan zero lagi dah. Dan kita punya pengajian pun dah bukan level zero. Kita dah naik dah sikit, takkan kita zero sampai bila. Sebab apa, bila kita tengok pada senarai yang mohon nak masuk di bengkel ni, masa awal-awal dulu, memang betul ramai orang zero. Yang mana mendaftar tu, majoriti zero, yang lain tu memang ada semua dah reti lah. Berikut kan kita ada soalan, ada segi makhraj sifat, tahu, langsung tak tahu ke, macam tu kan kita ada buat penilaian sikit kat situ. So ada sebahagian, ada sekelompok mungkin dalam 20 lebih kot, yang memang jenis kita makhraj tak tahu langsung, sifat pun dia tak tahu, tajuk pun tak tahu, jenis tak tahulah. Itu baru kita katakan zero. Tapi malangnya orang jadi kata zero tu, at last dia memang tak attend pun kelas. Kalau asyik tak datang langsung, lepas tu tarik diri. Jadi maknanya majoriti yang kata zero tu, yang kita nak belajar tu, dah tarik diri. So yang tinggal ni semua memang orang dah reti lah. Maksudnya sebab tu bila saya sentuh benda tu lebih detail ke apa, so tak ada masalah lah, sebab perempuan dah ada basic, bukanlah zero. Okay? So saya pun tak anggap perempuan zero. Sebab sampai bila-bila perempuan nak zero, perempuan kena belajar satu yang lebih tinggi lah. Sebab Quran pun kita nak dia boleh baca secara kesempurnaan. So bila nak sempurna tu kita kena belajar lebih detail lah. Bukanlah perempuan, saya pun tak anggap perempuan zero lagi dah. Sebab bila mana yang bertalaki tu, nampak bila dia belajar, bila dia betul-betul fokus, dia ambil tahu dengan nota yang kita dah bagi. So bila dia perform, bila dia baca tu, nampak perubahan. Nampak sangat beza. Pada orang yang betul-betul dia ambil tahulah maksudnya kan. Tapi ada orang kita dah ajar beritahu macam pun masih juga buat kesalahan yang sama. So maknanya dia tak ambil perhatian apa benda dah ditegur masa talaki tu kan, kata sebenarnya kena dengung lebih, tapi dia ulang juga dengung yang pendek yang sampai tak sempat nak keluar dengung, dia dah macam terus pada huruf lain. Itu menunjukkan dia tak prihatin pun benda yang kita dah tegur ke apa tu. Ada orang macam tu. Tapi perlu diulang banyak kali, diingatkan banyak kali lah. Ada orang kita dah tegur, dia ingat sekali dan terus dia berubah. Sebab tu bila bacaan dia lebih elok pada sebelum dia belajar, dia dah kita bagi nota 6 kan sangat detail, sampai berapa kali siri, 5 siri untuk nota 6 saja. So bila kat situ dah detail dan dia pula ambil perhatian apa yang sebenarnya dia kena baiki, dan bacaan dia pun dah nampak elok, dan kita pun tak perlu nak tegur sangat, kita dah okeylah. Cuma benda ni itu pun baru makhraj dengan sifat, belum lagi kita masuk yang ilmu tajwid lah. Tajwid ni ada dengung-dengung ifak, itu tajwid lah. Dan sekarang ni yang penting sebelum nak pergi tajwid tu, sebab tajwid tu adalah aksesori tambahan. Sebab itu makhraj sifat tu kena clear betul. Sebab itulah melibatkan huruf-huruf tu lah jadi punya main tu. Kalau kat situ salah, dia akan melibatkan seluruh Quran tu salah. Sebab salah sebut kan, kalau sa jadi sin, jadi sa, jadi sebenarnya sa, beza. Sebab bila orang betul-betul dia baca dengan sifat yang betul, bunyi dia memang akan lain. Dia takkan sama. Okey, sebab tu setiap kali perempuan nak baca Quran, jangan bagi alasan saya tak tahu, jangan guna lagi alasan tu. Kena ada insya-Allah. Ya Allah, berilah aku ingatan yang kuat, lapangkan dadaku supaya apa yang aku belajar tu dapat dan terus buat. Jangan dah tahu terus macam biar kan. Dia tak boleh. Quran ni dia memang hari ni macam tu, hari ni dapat satu ilmu, bila nak baca Quran tu terus apply. Jangan tunggu, tak apalah nantilah, tunggu time hari talaki nanti baru nak baca. Dia tak boleh sebab dia kita punya ingatan tu cepat lupa. Dia terus apply. Sebab dia kena praktis. Ulang-ulang macam susah nak sebut huruf dot, susah nak sebut huruf qaf. Tolong mute siapa yang tak mute lagi suara tu, bunyi ni. Ada orang duduk cakap apa lagi. Lepas tu, so bila kita sifat-sifat tu kita dah betul ikut, so insya-Allah betul. Memang ada benda huruf yang salah, yang bukan salah, susah. Ada huruf macam dot memang susah nak sebut. Ada orang huruf ghain tu susah. Semua orang ghain dia senang sebut. Qaf pula susah. Semua orang tak sama. So benda yang susah tu kena praktis. Bila dapat tips,
terus apply. Jangan tunggu nantilah tunggu hari Selasa ada talaki. Masa tu baru kita nak adjust. So dia jadi lambat. So bila nak betul-betul talaki dah jadi macam jam. Masa tu lah sakit perut lah, debar lah bagai sebab benda tak praktis. Tapi kalau kita dah biasa, tak ada apa pun kita akan baca macam biasa je. Okay. Sebab tu bila sebelum ni siapa Kak Asmah tolong mute. Kak Asmah punya ni speaker tak mute. Oh ya ke? Allahuakbar. Lepas tu jadi tips dia first kali sebelum baca Quran tengok. Buka di Quran ke buku Ar-Ruh ke apa yang kita nak baca tu, scan dulu tengok. Okey, tengok huruf-huruf ni semua apa makhraj dia. Makhraj kat mana kita dah nampak dah idea, kita nampak dah daripada jauh daripada alisan, daripada al-khayshum, banyak huruf-huruf tu ada kat situ. Dah tengok situ, tengok pula. Dia orang ni semua yang mana satu ada sifat isti'la. Itu tips yang kedua, tengok siapa yang isti'la. Yang kena pangkal lidah kena naik tinggi tu. Sebab dia ada 7 huruf saja yang kena naikkan pangkal lidah. Yang lain semua tak ada, tak perlu. So yang 7 ni perempuan kena clear. Siapa yang 7 tu? Yang 4 beradik tu. So, do, to, zo, 4 tu. Ini cara nak ingat So, do, to, zo, 4 beradik tu. Dia selalu duduk senarai yang sama. Itu huruf ghain, level atas sekali. Ghain dengan huruf kha. Kan duduk sebelah-sebelah, level atas. Dan dekat dengan dia huruf qaf. Ini 7 ni saja yang pangkal lidah kena naik. Sebab tu setiap kali bila nak baca Quran, nampak huruf-huruf ni standby dah. Dia kena naik. Yang lain semua tak payah. Bila kita dah clear betul makhraj kat mana, 7 huruf yang tinggi tu kat mana, insya-Allah perempuan akan baca dengan betul. Tapi kita yang tinggi rendah tu pun masih tak tahu kat mana, makhraj pun masih dah agak-agak mana, sin dengan shin pun tak tahu kat mana, tu ada problem lah. Kalau itu pun kalau perempuan boleh nilai sendiri, sekarang ni aku ni makhraj clear ke tak clear ni. Sebab kita kena sampai level 100% clear. Tak boleh macam boleh lah, tak boleh sebab ini Quran. Quran mesti clear. Kalau mana tak boleh tu praktis. Praktis sampai bagi boleh. Itu tips dia. Mesti tahu tak. Tengok ayat Quran kita nak baca tu, scan dulu, tengok apa makhraj dekat mana, huruf-huruf ni area-area mana. Okay, mungkin banyak kat lisan aja ke, macam area-area situ lah dia kena standby. Tu tengok pula sifat dia. Banyak tak istilah ke banyak istifal kat situ. Huruf tinggi ke huruf rendah. Kalau banyak huruf tinggi, standby lah pangkal lidah tu nak kena naik. Kalau banyak rendah, tak perlulah naik pangkal lidah, dia mendata biasa je lah. So lidah kita pun flat je lah. Tak perlulah naik. Yang naik tu untuk istilah yang tinggi, 7 beradik tu je. Yang lain semua tak ada. Okey? Apa so pastikan dia dia tafkhim ke taqiq, tebal ke nipis. Terutama pada huruf lam, lam dengan huruf ra. Kan lam tu bila tebal masa lafaz jalalah. Allah tu nak sebut Allah tu tebal ke nipis bergantung pada huruf sebelum dia tu. Kalau sebelum dia baris atas, sebelum dia baris depan, automatik dia akan jadi tebal Allah tu. Kalau sebelum dia baris bawah atau dia sendiri Allah tu perkataan Allah tu baris bawah, dia akan jadi nipis. Itu memang kena clear dah, tak boleh macam tergak-gak lagi. Okay, sebab kita akan jumpa huruf tu yang sama berulang banyak kali. Okay? Jadi itu pada perempuan yang sekarang ni masih nak yang dah mahir, alhamdulillah. Tapi bila dah mahir tu kan maksud kita kata mahir tu kita dah pandai tak? Bila kita rasa kita pandai tu ada orang lagi pandai daripada kita pun. Ada lagi hebat. So ini kita tak perlu nak rasa kita tu dah bagus ke apa. Kita kena ada sentiasa dalam hati tu, kita kena sentiasa ada semangat dalam hati nak sentiasa belajar. Belajar kita kena improve sebab kita takkan perfect 100% macam Rasulullah. Okey? Sebab itulah kalau orang tengok kenapa kita belajar teori ni? Apa sebab kita nak perlu belajar, kita buat nota, ni semua teori lah tu. Buku-buku teks yang orang jual kat pasaran semua tu, itu semua adalah teori. Kenapa orang buat teori tu? Kenapa orang buat buku? Kenapa orang buat nota? Sebab apa kena perlu ada teori? Tak boleh ke direct practical? Boleh je. Tapi kalau kita dapat guru yang boleh kita ada berdepan dan kita pun senang nak faham apa yang guru tu cakap, bolehlah. Tak ada masalah pun. Sebab Rasulullah pun belajar dengan Jibril pun secara praktikal. Mana ada teori? Teori tu selepas di zaman-zaman kita, zaman ulama-ulama Qur'an ini yang kita ada teori. Tapi sebab apa kena ada teori? Sebab jarak kita dengan jarak Rasulullah tu ribu tahun dah beza. So kita dengan Rasulullah tu jauh. 1400 lebih dah jauh dah kat 1600 tahun. Jauh. Bukan dengan Rasulullah je, memanglah kita bukan zaman Rasulullah pun. Dengan sahabat, dengan ahli Quran yang buat kan kaedah-kaedah tajwid ni semua pun kita jauh sangat dengan dia, ratus-ratus tahun. So bila jauh kita dengan ulama Quran tu pun dah makan beratus-ratus tahun dan kita ni manusia. Ulama Quran manusia, kita manusia. So bila kita sama manusia, kita ada sifat lemah. Kita ada sifat lalai, kita ada sifat lupa. Kita memang itulah manusia. Oleh kerana kita ada sifat tu lah, perlukan ada teori. Perlukan ada, sebab tu ulama-ulama dulu,
dia sangat menekankan untuk adakan buat kaedah-kaedah supaya orang yang selepasnya, zaman-zaman selepas macam kita ni lah, orang yang duduk zaman-zaman ni, dalam kita pula zaman akhir zaman ni, kita dah jauh. So macam mana nak pastikan kita baca ni betul? Macam mana Rasulullah baca tu, macam mana kita nak dapat macam tu? Sebab itulah dia adakan teori, dia adakan kaedah. Benda ni buat macam ni, dapatkan bunyi macam ni. Benda buat macam ni. Sebab itulah ulama buat macam makhraj huruf, sifat huruf, bukan saja-saja buat. Memang itu dah bunyi, dia dah letak dah sejik-sejik keadaan dia macam ni, lidah kat sini, lidah kat situ semua. Memang itu untuk dapatkan bunyi dia tu lah. Kita, tujuan kita yang pula kena just follow aja. Tak perlu nak ubah apa-apa lagi dah. Itu fungsi teori, nota yang yang ulama-ulama dah sediakan, kita just follow saja. So bila kita dah follow, kita dah belajar, tugas kita apa pula? Kena jumpalah dengan guru. Jumpa dengan guru Quran tu, guru tak lelaki, kita kena apply lah apa yang kita dah belajar teori tu. Teori cakap, ini kena panjang, jumpa ni kena dengung, ini kena tekan sikit ke apa benda semua tu, kan teori. So cara dia macam mana nak mengesahkan kita baca tu pula, kita kena jumpalah dengan guru, berdepanlah dengan guru. Bila kita baca, guru akan cakap, okey, betul, okey, ni kena nipis sikit, ni kena panjang sikit. Itulah dia punya proses, dia punya flow dia. Sebab tu adanya teori untuk backup kita punya pemahaman, dan praktikal untuk nak apply, kita nak keluarkan balik apa yang kita dah belajar, kita dah faham tu, kita kena keluar. So yang mengesahkan guru Quran tu lah, guru Quran dia akan mengesahkan, okey, bacaan betul, ini tak boleh kena ubah lagi. Macam itulah cara dia. Sebab tu bila Quran ni, macam mana kita belajar teori, banyak guru, banyak buku apa pun, akhirnya mesti berdepan dengan guru. Mesti, tak boleh buat gimana lagi dah. Akhir dia mesti berdepan dengan guru, mana kita kena bertalaki. Bertalaki musyafahah tu, barulah kita boleh nampak guru tu cabut macam mana, kita baca, guru dengar, kita tak faham, guru dia bagi sampel ayat macam mana, so kita follow. Itulah dia, proses dua hala. Okey, nak bagi kita faham kenapa kita kena buat teori-teori, kita belajar macam ni semua teori. Sebab kalau perempuan baca pun just one way. Kalau macam ni, kalau ramai-ramai macam ni, kalau seorang baca boleh kita tegur dan tu lah juga, tapi dia bukan cara yang original punya bertalaki lah. Kecuali talaki kita buat macam hari biasa tu, one to one tu kan, walaupun dekat phone ke, dekat mungkin ada one to one dengan Zoom ke, tak kisah, asalkan boleh nampak muka orang tu, boleh dengar suara dia, kita boleh tegur, itulah maknanya proses talaki. Tambah pula dengan PKP sekarang ni secara online lah, maksudnya macam tu. Tapi mesti ada guru lah, tak boleh kita belajar seorang-seorang, tengok seorang-seorang. Walaupun guru kita yang kita tengok tu memang yang hebat, memang tahu memang guru tu hebat. Tapi sebab kita tak boleh nak talaki dengan dia ke, dia nak dengar bacaan kita, itu problem dia. Kalau kita dapat peluang bertalaki dengan guru yang hebat apa semua tu, alhamdulillah, rezeki lah tu. Tapi kita kena, yang tak ada guru, memang kita akan ulang cakap banyak kali, kena cari guru. Sebab apa, perempuan belajar ni mesti kena keluarkan lah, kena baca betul-betul, nak make sure betul lah kita sebut ni. Okey, itulah maksudnya. Kita nak ingatkan balik, Quran pusing macam mana pun, mesti ada guru talaki akhirnya, tetap kena ada. Cepat ke lambat, mesti kena ada. Sebab kita tak nak, bila kita akhir umur kita, rupanya kita baca, kita rasa macam betul tu, rupanya semua salah. Sebab benda tu dah berlaku, banyak kita tengok. Masa time-time lelaki tu, selama hari ni dia belajar kat office ke, kat zaman dulu ke apa, bila apply, bila lelaki tengok, berapa banyak salah. Tambah-tambah surah yang kita baca dalam solat, 3 kul semua tu, banyak baca salah. Ayatul Kursi, banyak baca salah. Sedangkan benda tu kita guna hari-hari. Dalam solat apa semua kan, kita doa ke apa, tapi banyak berlaku kesalahan. Sebab tu kena cepat-cepat cari guru, nak make sure kan betul tak bacaan kita tu. Okay. So hari ni, perempuan semua make sure, perempuan pun dah print lah, perempuan punya nota apa semua tu, kita dah bagi sampai nota nombor 6. So hari ni kita akan masuk nota ke nombor 7. Okay, saya akan share screen nota nombor 7. Okey. Okay, ini kita tengok panduan tambahan. Okay, kalau yang nombor 6 tu, panduan khusus kan untuk semua huruf hijaiyah semua tu. Tapi ini dia punya tambahan. Sebab apa? Bila time-time lelaki, kita tengok ada juga lagi kesalahan-kesalahan yang orang buat yang mungkin dia perasan ke tak perasan ke. Tapi tetap kita jadikan dia satu nota panduan supaya lepas ni jangan buatlah kesalahan-kesalahan tu walaupun puan-puan tak buat ke, mungkin ada orang-orang yang kita kenal buat macam tu ke. Tambah perempuan masa baru ni kan perempuan bertadarus, tu puan boleh tahu, boleh nampak ada kesilapan-kesilapan, ada yang berlaku lah. Okay. So kita buat satu tajuk baru dalam kategori nota nombor 7, panduan tambahan, simbol, harokat dan latihan sebutan. Okay. Kita tengok. Okay.
Okay, ini selalu sangat orang buat kesilapan. Ini kita ambil teks daripada Quran lah sebab tu color dia lainnya. Okay, yang pertama, kekal dibaca dengan satu harokat. Garis panjang harokat tidak mewakili jumlah harokat yang panjang. Ianya adalah format font teks saja. Okay, bila kita tengok macam ni kan contoh. Kazal ni benda yang panjang ni, baris ni, harokat ni. Ada teks yang tulisan dia panjang macam ni buat garis panjang. Sedangkan dia sama je dengan kaf beratas, zal beratas. Kaf dia pun sebenarnya sama je. Cuba dia punya baris tu dibuat panjang ni sebab dia punya font, dia punya teks tu, dia punya kata design dia tu lah. Dia tak menunjukkan dia kena baca panjang. Dia bukan huruf kita baca kazalika. Bukan macam tu. Dia tetap satu je. Kazalika. Ni ka, ini pun ka. Sama. Cuma beza dia punya benda baris panjang ni dibuat panjang. Dia design tulisan. Dia punya font tu. Sebab tu ramai kita tengok orang baca bila buat panjang ni dia baca panjang. Ini bukan baca panjang. Ini bukan huruf mat yang kita panjang, tak ada. Baca biasa je. Satu hakat juga. Kazalika. Ka satu. Sama. Ini ka, ini pun ka. Okey, dia panjang. Ini pun sama. Kenapa kita highlight? Sebab orang buat salah lah. Sebab tu kita highlight kan. Supaya lepas ni jangan buat macam tu. Benda panjang ni bukan kena baca panjang. Tak ada. Satu je. Kaifa kana. Satu. Kaifa kana. Ini kita baca panjang ka sebab kita ada hukum mat asli. Kita tak sentuh lagi mat asli. Kita belum masuk hukum lagi. Ini just design ni. Yang kita nampak. Buka Quran kita dah nampak dah. Oh, ada benda baris-baris panjang macam ni. Tetap baca dengan satu harakat saja. Kana. Bukan kana. Panjang bukan. Ini satu saja. Ini ada pattern dia saja, design dia. Satu kekal satu harakat sahaja. Macam ni uta apa ni? Huruf ta. Utiya mislama utiya. Ni ya. Satu harakat juga, bukan utiya mislama utiya. Salah. Ya, salah. Dia bukan dua harakat. Dia bukan baca panjang. Satu je. Utiya mislama utiya. Ya, satu harakat satu. Ingat bila nampak beri panjang, bukan baca panjang. Baca satu harakat je. Dia adalah hanya design saja. Sama juga macam ni. Nampak panjang itu. Panjang tu bukan untuk baca panjang. Baca satu harakat je. Kadang benda kesalahan ni bukan buat seorang yang baru belajar Quran buat salah tau. Orang dah lama mengaji pun, dia baca salah juga. Dia baca panjang. Itu menunjukkan dia memang baca Quran tu, dia tak prihat, mungkin benda maklumat tu tak ada sampai pada dia yang menunjukkan benda ni bukan baca panjang. Ataupun macam pandai-pandai sendiri je lah. Nampak panjang, baca panjang. Ada banyak kemungkinan. Kenapa orang dah lama mengaji pun, yang dah declare diri tu dah khatam berkali-kali pun, dia baca benda ni sangat panjang. Kat situ menunjukkan bukan orang baru saja. Orang baru satu hal baru. Ini orang yang dah lama pun dia baca panjang. Itu menunjukkan sama dia memang sasar dah tak tahu ataupun macam mandai-mandai je lah. Agak-agak baca panjang je lah. Sebab apa bila dia ni tak tahu lelaki, kita rasa kita betul. Sebab tu kita main baca je. So bila ada peluang tak lelaki, tengoklah rupanya salah ke sama ini. Itu. Tapi Alhamdulillah lah. Adalah juga betul lelaki. Kalau kita jadi tak nak betul lelaki, masih dengan ego, masih dengan rasa malu lah, tak nak lah apa, kita akan kekal baca yang salah sampai esok. Sampai nyawa kita dah tak ada, kita meninggal, rupanya benda tu salah. Kita kena ingat bacaan kita ni untuk Allah tau. Bukan kita baca ni untuk ustaz kita, untuk kawan kita, bukan. Ini kita baca ni untuk Allah, ni Allah punya. Bila Allah punya, mestilah kita nak perform betul-betul, nak bagi ke Allah, Allah nak tengok balik apa yang kita baca ni, betul ke tak betul. Sebab tu kita kena usaha. Jangan kata, dah berumur lah, tak tahu. Itu semua alasan mengarut tu semua, kita pun tak nak dengar dah. Walaupun bagi alasan tu, banyak kali kita rasa macam tak payahlah klise sangat. Tak payah. Kalau nak cari alasan lain. Yang benda yang kita tak pernah dengar. Kalau alasan nak kata tak tahulah lidah kekal, benda tu semua kita dah tak pakailah benda-benda tu kan. Tak payah. Tak perlu nak escape diri sendiri lah. Tolong mute siapa punya speaker tu. Okey, untuk kalimah ni pun sama juga. Nampak baris panjang, dia bukan baca panjang, tetap satu harakat. Ayyuhlika aduwa. Ayyuhlika ka satu. Yang baca ayyuhlika ka, bukan, salah. Ingat benda ni ada pattern saja. Panjang, bukan baca panjang. Garisan pattern saja. Waja'ala. Kat sini orang baca ni tu. Waja'ala.
Waja'ala. Satu je. Tengok memang ni kan pendek semua pendek. Ni ada panjang sikit. Samalah ni design. Bila panjang ni lah orang ingatkan macam oh kena panjang kot. Padahal pun tak ada kena-mena pun. Ni pattern saja. Ingat tu. Sebab benda ni bukan kata alah itu je ke. Memanglah sebab banyak buat salah kita buatkan satu panduan. Kalau tak payah. Kalau semua dah reti tak payahlah ada panduan. Tapi masalahnya orang lama dah berkali-kali declare khatam pun baca salah. Itu nasib baiklah semak. Kalau tak semak mungkin sampai akhir hayat dah salah benda tu. Okay, ingat ini hanya pattern saja. Tetap baca satu harakat. Okey. Slide seterusnya. Ini benda yang kita sebagai tambahan yang banyak orang selalu buat salah. Simbol tasydid sabdu di awal kalimah tidak dibunyikan, tidak berfungsi. Ianya terkait dengan kalimah sebelumnya. Tolong mute siapa ada bunyi lagi tu. Tolong mute suara speaker tu. Off kan? Sekejap. Okey, yang kedua simbol tasydid. Okey, ini tasydid kan benda sabdu. Ini sabdu. Sabdu kan bentuk macam W tu. Okey, isu dia kat sini, sabdu ni kalau dia ada kat awal sekali, ni huruf pertama, huruf ta, atas dia ada sabdu. Ra, sabdu. Okey, huruf yang pertama ni ada sabdu, dia tak ada fungsi. Kita tak boleh bunyikan dia pun. Dia tak boleh bunyi tiba-tiba macam contoh, ta ni ada sabdu. So kita nak baca kita macam mana nak mula dengan sabdu? Memang tak boleh. Kita nak sabdu kan masuk dan tekan. Sekarang ni bila sabdu di awal, apa yang nak masuk? Siapa yang nak masuk? Tak ada siapa pun, tak ada huruf sebelum dia. Kalau sebelum ta ni ada huruf, baru huruf ni boleh masuk kat dia. Sekarang ni depan dia tak ada huruf. Start dengan dia ni. So bila start dengan dia, tak ada fungsi. Sabdu ni tak ada fungsi. Tak boleh guna pun. So kita akan baca dia biasa je. Terus abaikan sabdu. Ta'ifatun. Maknanya tak ada. Kalau kita nak sabdu pun tak boleh. Mana boleh nak bunyikan sabdu di awal? Tak boleh. Sebab apa yang berlaku, macam huruf ta mungkin tak ada kesan. Huruf ra pun tak ada kesan kan. Tapi huruf mim, sebab kita dah tahu mim kan ada bunyi original dengung. Tapi bila mula dengan dia, tak ada fungsi pun. Kak Siti Asia, tolong off speaker jap. Speaker on tu. Okay, so kalau macam mim, kalau mim ni mim bak di kita punya tekan. Sebab apa dia ingatkan mim kan sabdu. Tapi bila mula dengan dia tak boleh nak tekan. Siapa nak tekan? Mana ada huruf sebelum dia? Sebab fungsi sabdu adalah huruf sebelum. Kalau sebelum dia ada huruf, boleh dia masuk dekat mim dan mim ni akan tekan jadi sabdu yang paling panjang. Tapi sekarang ni sebelum dia tak ada apa-apa, kosong. Start dengan dia je. So bila start dengan sabdu tak ada fungsi. Baca macam biasa je. Mim ba'di. Kat sini ada dengung lah sebab ni ada hukum. Tapi dengan dia ni, start pada dia. Tak boleh. Tak ada wujud, tak ada bunyi macam tu. Sebab kita dengar ada orang baca macam tu. Mim, dia nak start tu. Mim. Dia pergi start dengan dengung. Dengung datang kat mana? Tak boleh. Dia mim biasa, mim bawah mi. Sabdu ni tak pakai. Tak ada. Sebab sabdu ni berfungsi bila ada huruf sebelum. Sekarang ni sebelum ni tak ada. Sebab dah start dengan dia awal-awal lagi nombor satu dia dah. So terus dia macam biasa. Mim ba'di. Dengung ni untuk yang ke sini. Bukan dia ni. Okey. Sebab tu ra, ta macam ni semua ada sabdu. So dia tak ada fungsi. Baca terus macam biasa je. La baridin. La. Tak boleh. La. Kita akan jumpa orang yang akan baca tu kesalahan bila dia baca huruf mim, huruf nun, huruf lam. Dia akan cuba buat bunyi macam la baridin. Mana boleh? Mana ada masuk kat dia? Dia baca macam biasa je. La baridin. La. Tak ada. La. Apa nak dia tekan kan? Tak ada apa-apa. Okay, ingat. Huruf yang kalau mula dengan dia, tak ada fungsi. Kenapa dia ada mula ni? Sebab kan ada setengah ayat tu macam ni dah tanda mati dah. Ada ayat nombor berapa ke apa. Kat sini adalah ayat lain kan. So kalau kita baca secara sambung wasal, bolehlah kita guna dia. Sekarang ni dia start dengan dia, tak ada apa-apa. So tak bolehlah. Dia kena baca macam biasa je. La baridin. Mu'minatin. Tak ada. Apa nak di kan? Sebab siapa yang masuk kat dia? Tak ada siapa. Sabdu kan kita cakap masuk dan tekan dengan lancar. Sekarang ni tak ada siapa pun masuk kat dia. Tak ada siapa masuk. Sebelum dia tak ada huruf. So tak ada siapa yang masuk. So bila tak ada masuk, tak ada fungsi. Ingat bila setiap huruf tu
bermula dengan sabdu, dia tak ada fungsi, kita abaikan dia. Kalau selepas-lepas dia ada sabdu dan kita baca sambung, baru dia berfungsi. Kalau tak ada tu, memang tak ada. Dia kalau kita macam biasa je. Mu'minatin. Macam ni, nun sabdu. Kalau huruf-huruf sebelum dia, bolehlah kita kedengung. Tapi masalah start dengan dia. Siapa nak masuk? Tak ada siapa. So dia kekal baca macam biasa. Nakuna. Tak ada nakuna. Kenapa kita nak dengung? Sebab tak ada siapa masuk. Kalau kata original dia pun tak boleh sebab dia kena ada orang yang masuk kat dia. Nakuna la'nata. Jangan la. Kita boleh tekan. Kenapa nak tekan? Tak ada siapa masuk. Macam biasa je. La'nata. Dan tak sikit ni orang buat salah kat sini. Ramai dia orang buat salah kat sini. Bila dia nampak sabdu, dia semua nak main tekan je. Sedangkan sebelum dia tak ada huruf pun nak backup dia nak masuk dan tekan tu tak ada. Tak ada siapa. So dia start dengan dia dah awal lagi dia start dengan dia dah. So bila start awal tak ada fungsi. Baca macam biasa je. Ta'ifatun rahiman mim ba'di la baridin mu'minatin nakuna la'nata. Biasa je. Tak ada tak boleh. Itu kalau ada sebelum baru boleh. Clear, make sure tu. Sebab benda ni bukan orang baru ke orang tak ada. Memang siapa kalau kita jenis tak prihatin, kita pun tak nak ambil tahu. Rupanya benda ni tak ada fungsi kalau awal, itu kan jadi masalah sebab bukan seorang dua je buat salah ni, ramai je buat salah ni. Okey, so ingat, mula dengan sabdu tak ada fungsi. Kalau kecuali sebelum ada ayat lain kita pun nak baca secara sambung, baru dia akan fungsi. Kalau start je memang tak ada, abaikan. Ada pada tulisan, baca tak ada. Okey. Yang ketiga, bentuk sama tapi berbeza dari sudut lafaz dan harakatnya. Okey, ini kan bentuk macam huruf ya ni. Huruf ya, sama bentuk ya. Okey, ini contoh alif maksurah. Ini bentuk macam ya ni, kan dia tak ada titik, nama dia alif maksurah. Dia alif maksurah ni apa? Dia backup untuk huruf mat. Adik kecil ni. Huruf mat atau huruf tanwin baris dua di atas. Sebab itu bila kita baca ya Musa. Ini bukan baris ini untuk baris huruf mat. Dia kan duduk atas ya ni untuk backup untuk sin ni. Sa untuk baca untuk simbol untuk baca panjang. Dia tumpang rumah. Ya Musa. Ini kalau kita baca da, kalau kita berhenti huda. Ini seolah ada alif kat sini. Huda. Kita baca hudan. Kalau hudan dia tak ada fungsi lah. Huda. Wassalwa. Ini nama dia alif maksurah. Dia lah kita bentuk macam ya tapi nama dia alif. Sebab apa? Alif kecil ni dia lah backup untuk huruf waw yang berbaris atas. Bila kita baca mat nanti, kita tahu kenapa baca dua akad. Tapi ini pattern dia, kita tunjukkan pattern. Sebab apa? Orang baca, ini contoh ala baca dua akad kan. Sebab ada orang baca alaya, wassalwaya, hudaya, ya musaya. Tengok ada orang baca macam tu. Bila kita baca ya musaya, mana letak baris dia? Dia bukan ada ya baris atas. Ini ada cik ni huruf mat untuk dia punya, ini partner dia. Untuk kita standby baca dua akad. Ya Musa. Bukan ya musaya. Hudan ya. Ada orang macam hudan ya. Lagilah. Mana datang hudan ya? Kalau kata hudan, okeylah bahasa dia hudan. Tapi ya ni, mana datang ya? Dia kan ada baris atas pun. Sebenarnya tunjukkan kita banyak baca jenis macam main hentam sendiri je. Tak apalah, bo je lah. Asalkan bunyi macam ya, jalan. Terus baca. Kita rasa macam betul dah, padahal semua salah. Sebab tu wajib bertalaki. Sebab bila talaki baru kita tahu, rupanya ini tak ada, bukan huruf ya yang ada baris. Ini ada untuk backup, untuk menunjukkan itu baca mat, baca panjang harakat, baca dengan dua harakat. Wassalwa. Bukan wassalwaya. Tak ada. Dia tak ada ya, yu, tak ada. Sebab dia bukan baris. Ini adalah alif kecil. Menunjukkan dia adalah huruf mat. Untuk mat baca untuk waw ni, waw baris atas. Dia ada alif kecil ni. Untuk waw, baca dua akad. Ala. Dia ada rumah tumpang saja. Dia tak ada fungsi. Bentuk macam ya lah. Bentuk macam ya. Tapi nama dia bukan ya. Dia alif maksurah. Alif maksurah. Ini alif maksurah. Yang bawah ni contoh bukan alif maksurah. Ini bukan. Ni'matiyah. Ini baru ya. Ini kan bentuk macam ya tapi dia ada baris. Ini pada atas. Ni'matiyah. Boleh lah bunyi ya. Ummiyah.
ummiyah. Ummiyah. Ya boleh sebut ya sebab ni baris. Ru'yaya. Ru'yaya. Ini boleh sebut kita sebagai ya sebab ni dia ada baris atas. Sebab tu tengok beza. Ini alif maksurah, ini bukan alif maksurah. Bentuk sama tengok bentuk ni. Ya tak ada titik. Ni ya tak ada titik. Ya tak ada titik. Tapi apa yang bezakan dia? Ini tak ada baris. Ini ada baris. Ini baris atas. Ya baris atas. Ya baris atas. Bila huruf ada baris, atas ya baris atas, ya. Ya baris bawah, i. Ya depan, yu. Itu baris. Kita boleh bunyi. Kalau macam ni, dia bukan baris. Kita nak bunyikan apa? Sin bolehlah baris atas sah. Tapi yang ni, tak ada. Ini adalah tanda simbol untuk standby yang sah ni kena baca 2 harakat. Itu beza dia. Kita tengok. Asalkan kita tengok ya, tak ada baris atas, bawah, depan. Maknanya itu bukan huruf hijaiyah ya yang biasa tu. Ini adalah alif maksurah. Dia adalah simbol untuk kita baca 2 harakat. Bezakan tu. Tengok pattern sama, tapi baris dia tu. Simbol harakat tu lain. Ini atasnya ada alif kecil. Ini tak ada. Ini baris biasa je. So, bila ada baris biasa tu, bunyi macam biasalah. Ru'yaya, ummiyah, ni'matiyah. Tu pastikan 2 tu. Nampak sama tapi dia adalah berbeza. Ini di antara alif maksurah dengan huruf ya yang biasalah huruf ya. Kita pergi slide seterusnya. So ini tak adalah kata susah-susah sangat pun. Benda yang perempuan baca cuma-cuma kadang terleka, terlalai. Yang keempat, hamzah kotak dibaca dengan 1 harakat saja. Perhatikan kedudukan baris harakat tersebut. Dekat sini, banyak orang lalai apa? Dia ingatkan ni semua satu set. Ini dalam bentuk-bentuk lam alif ni. Masalah kita akan baca la abihi. Sedangkan ni lam satu. Lam baris bawah la. Lam baris bawah li abihi. Ni lam baris bawah satu. Hamzah baris atas satu. Li a. Asing-asing. Betul tak merah kat ni potong sini. Ini satu lam satu. Alif satu. Li abihi. Bukan baca li. Kita baca. Tapi ni li mungkinlah tak ada masalah. Tapi ini ada satu-satu. Ni satu harakat. Li abihi. Dekat sini. Ansa'akum. Orang akan baca macam tu. Dia akan baca satu panjang. Sebab dia tengok alif kat sini. Sedangkan ini sin satu. Hamzah kotak ni satu. Apa benda hamzah kotak tu? Hamzah yang ada huruf hamzah kat atas dia. Ada alif, ada hamzah kat atas. Hamzah yang kita dapat baris. I-U tu kan dah belajar awal-awal kan. Hamzah kotak bentuk-bentuk hamzah tu. Bentuk alif tu. So ini berasing ni. Dia bukan sekali. Ansha'akum. Ansha'akum. Sya'a. Asing-asing. Bukan ansha'akum. Ramai kita dengar orang baca sya ni panjang. Sebab apa dia ingatkan ni alif yang macam alif mat tu. Ini dia ada satu. Ni asing. Sin satu. Alif hamzah satu. Ansha'akum. Baca satu akad saja. Jangan baca panjang. Isu dekat sini bila kita nampak bila dia duduk dekat dia ingat macam mat asli yang biasa tu. Tak ada kat sini. Macam biasa alif yang kosong tu. Dia nampak macam tu. Tapi sedangkan ni berasing. Ni lain, ni lain. Ini pun sama. Nabba'at. Apa yang berlaku? Nabba'at. Baca ba tu panjang. Sebab apa tengok alif kat sini? Sedangkan ba ni satu. Hamzah ni satu. Nabba'at. Satu akad saja. Dia berasing. Nampak tulisan macam sama, macam sambung. Tapi dia asing. Nabba'at. Sama juga. Nabba'aniyah. Nabba'aniyah. Ba dia baca panjang. Tak boleh. Satu je. Nabba'aniyah. Ba'a. Kat situ. Ingat ni satu-satu asing. Sebab tu kita letak merah. Hamzah kotak satu. Baris atas. Ba baris atas. Ni asing-asing. Sama juga. An-naba'il azim. An-naba'. Dia baca panjang kat sini. Ba tu baca panjang. Sebab dia ingat alif ni. Sedangkan ni ada hamzah bawah ni. Ni adalah hamzah kotak. Hamzah yang boleh dapat baris. Dan alif ni. Ada berkat dengan ada hamzah ni. Nama dia hamzah kotak. Bila hamzah kotak ni huruf hamzah yang dia dapat baris. A-I-U tu. Yang kita boleh sebut A-I-U tu. Kan ada kawan dia dengan alif ni. Tapi untuk ayat ni. Untuk kalimah ni. Ini ada berasing. Ba satu. Hamzah satu. Nabba'a. Nabba'i. Jangan macam nabba'il azim. Ini kesalahan kita. Ramai kita jumpa orang baca macam tu. Dia baca panjang. Sedangkan dia bukan panjang. Asing.
Nabba'il azim. An-naba'il azim. Ingat. Sebab tu bila sebelum baca Quran tengok dulu. Ini mat asli biasa ke? Ini hamzah kotak berasing ke? Tengok. Sebab dia kalau ada hamzah ni ada baris, dia asing satu. Yang kawan sebelah tu satu. Asing-asing. Ini pun sama. Kat sini orang suka baca macam mana? La arainakum. La. Dia baca panjang la sebab dia tengok yang lam yang macam biasa ni. Macam ni kan la. Yang biasa ni. La. Ini betul lah baca 2 akad. Tapi kat sini bukan 2, tengok pattern dia. Bentuk lam alif itu sama. Ni lam baris atas satu. Atas dia ada hamzah kotak. So dia berasing. La'a. La'a. Macam ni. Illa. Bolehlah 2 akad sebab ini ada huruf mat. Sebab ni bukan hamzah kotak ni alif mat alif yang kosong tu. Yang alif waw ya yang kosong tu. Ini bolehlah baca panjang 2 akad. Ini tak boleh. Ini bukan. Ini lam satu, hamzah satu. La'a. Kita kalau jumpa orang baca la arainakum. La. Dia baca panjang. Susah lah. Ini berasing. La'a. La'a. La arainakum. Itu bacaan dia. So pastikan hamzah kotak kalau dia duduk bersambung, tulisan sambung ni, dia tetap satu. Dia bukan macam mat yang panjang. Okay. Nampak dia alif ni tapi ada hamzah, ada baris. So itu bukan mat asli untuk kita baca panjang. Kalau macam ni boleh lah. Sebab dia memang ada kosong, alif kosong. So kita akan baca 2 akad. Okay, clear nampak ni semua, pastikan dia adalah bacaan satu-satu. Walaupun tulisan sambung, dia adalah satu-satu. Satu akad saja. Okay, yang kelima, penambahan huruf lam ketika menyambung bacaan. Ini semua jenis ni suka baca gopoh. Suka nak baca cepat, rasa macam bagus-bagus kan. Nampak macam bila baca laju tu, orang tengok, oh hebat lah, lancar lah baca tu. Padahal baca tu salah. Macam ni. Selalu kita jumpa, ini yang sebenarnya, fi bau. Kita tak, ni lah. Oh, tak ada baris kat sini. Tak ada baris. Fi ba'di. Contoh fi ba'di. So orang yang baca cepat fil ba'di. Dia tambah lam pula dekat sini. Sedangkan ni fi mat asli 2 akad. Patut kena baca 2 akad. Fi ba'di. Tapi dia baca laju. Fil ba'di. Fil. Dah tiba tambah lam pula. Sedangkan sini kena panjang. Tapi apa yang berlaku? Dia tambah huruf lam. Quran tak boleh tambah satu ke, nak buang satu ke, tak boleh. Dia mesti tepat sebiji-sebiji. Kalau dia tu panjang, baca panjang. Kalau dia tu tak. Tolong ni mute siapa nama? Hadisah. Puan Hadisah tolong mute Fi ba'di itu yang original. Tapi yang baca fil ba'di. Fil ba'di. So salah. Berarti jangan ada tambah-tambah huruf Contoh ni. Tusmi'u illa. Tusmi'u illa. So apa yang berlaku? Tusmi'ul illa. Tusmi'ul. Dia nak pergi ke sebelah ni. Tapi dia tambah lam kat sini. Tusmi'ul illa. Jangan dia tusmi'u illa. Satu. Sebab tu bila baca Quran, kita kena baca sebiji-sebiji bagi clear sifat dia. Selesaikan satu-satu. Jangan baca gopoh. Bila kita baca gopoh, kita akan nambah huruf, kita akan buang huruf, kita akan buang dengung, kita akan buat benda-benda macam tu. Dan kita rasa macam kita buat tu macam okey je, tak ada baca sangkut. Kita rasa tak ada baca sangkut tu betul. Sedangkan bila baca laju-laju macam tu, rupanya salah. Sebab kita dah menambah huruf. Kita rasa macam senang je. Fi ba'di, jadi fil ba'di, fil ba'di. Kadang dia bunyi lam tu taklah bunyi betul clear fil ba'di. Tapi dia baca tu bunyi fil ba'di. Sedangkan dia sebut fi mat asli. Fi ba'di dengan fil ba'di. Beza sebab kita dah tambah huruf lam dekat sini. Mana perempuan yang mana mengajar orang ke dengar bacaan orang, tengok betul-betul. Dia sebut fi ke dia sebut fil. Sebab tu yang mendengar mesti dengar dengan clear, dengan jelas. Mesti jadi orang yang sangat sensitif. Dengar benda sikit lain sikit mesti dah tahu. Dia ni baca tambah huruf ke, buang huruf ke, mesti kena tahu. Tusmi'u illa. Sebab tu kita belajar biji, kita sempatlah keluarkan dia sifat tu. Sin, tus, kita dah belajar makhraj sin, sifat dia, bunyikan angin yang keluar. Tusmi'u illa. Tapi kita baca tusmi'ul illa, ada ul. Kita tambah pula lam kat sini. Tusmi'ul illa. Okay, berhati-hati baca Quran sebiji-sebiji. Maksudnya clear, selesaikan masing-masing sifat dulu, makhraj dia betul-betul, baru pergi kawan sebelah. Jangan gopoh nak cepat nak pergi orang sebelah, semua dah terlanggar semua. Tak boleh. Ingat Quran bukan ikut suka-suka kita baca Jadi disiplin. Okay, so kita akan terus. Ingat ini clear tadi ini lam alif, make sure bukan lam alif ni mat asli Kalau dia ada hamzah kotak atas tu, dia asing-asing satu-satu.
Ini pun jangan tambah-tambah. Sebab ini kenapa ada benda macam ni, memang ada orang baca macam tu lah. Dia pergi tambah. Dia suka tambah-tambah huruf. Sebab apa? Dia, macam huruf kita dah tahu, huruf lam, hujung lidah dia cepat tergelincir, cepat berlaku. Fil, senang disebut fil. Macam ni kan, fi ni ambil masa. Fi ba'di. Tapi lam, fil ba'di. Kan cepat. Benda yang cepat tu senang dia tergelincir keluar. Berhati-hati tu, jangan tambah-tambah huruf. Okey, yang keenam, apa pula lagi? Penambahan huruf ha, ni ha bulat lah ha, ketika menyambung bacaan. Ini pun sama juga. Jenis baca gopo, baca laju, jenis tak menyempat. Kita akan baca bunyi macam tu, kita akan ada benda-benda huruf yang terlepas. Macam ni yang sebenarnya wala, ni boleh baca dua rakaat sebab ni alif yang kosong. Macam tadi kan ada hamzah kotak tu kan. Itu baca satu-satu. Macam ni betul lah dua rakaat. Baca panjang. Wala takun. Wala takun. Apa kesalahan yang berlaku? Walah takun. Ada bunyi punya ha tu, walah. Dia nak lepaskan lam tu, dia jadikan ha. Walah takun. Wala takun. Walah takun. Beza. Itu pun bukanlah maksud ha dia keluar dengan sifat yang betul. Dia bunyi macam walah takun. Walah takun. Tengok. Orang yang betul dengar, sebiji dia dengar. Dia baca la ke dia baca lah. Wala takun. Walah takun. Walah. Sebab nak baca cepat, nak cepat nak pergi huruf ta sampai keluar huruf ha pula. Walah takun. Lah. Macam ni. Wala tahzan. Wala, yang ni dua rakaat. Wala tahzan. Walah tahzan. Walah tahzan. Tambah ha pula ke sini. Itu kesilapan ni memang majoriti orang buat. Dan orang lama ke orang baru pun dia baca macam tu. Sebab tu kena tengok. Wala, sebab tu bila huruf yang ada mat, kita akan belajar mat asli tu, kena bagi dua rakaat. Perempuan pun bukan zero kan, perempuan dah faham lah. Okay, so bila mat asli baca dua rakaat, so dia agak lama lah. Wala tahzan. Kalau kita begini baca laju, walah tahzan, itulah. Walah. Jadi macam ha tu pula keluar. Memang sangat salah lah, mana boleh. Ada tambah huruf ha pula ke sini. Biasa je. Wala tahzan. Walah tahzan, salah. Dengar betul-betul. Sebab kita dah melepaskan angin keluar tu. Laula nuzilat. Laula nuzilat. Ini baca la biasa. Bila baca laju, laulah nuzilat. Laulah. Sebab huruf kat sini semua huruf pendek. Tak ada panjang, dia satu je yang panjang. Panjang. Yang lain semua pendek. So bila ada yang semua itu pendek, dia seorang je panjang, so dia nak baca cepat, dia hentam semua jadi pendek. Laulah nuzilat. Kat situ. Tengok macam mana kita punya, sama ada kita jenis, kalau kita sekali buat kesalahan macam tu, mungkinlah kita tersilap. Tapi kalau dah setiap kali jumpa macam ni buat tu, itu menunjukkan bukan silap dah tu. Itu memang dia tak tahu dan memang tak nak ambil tahu. Sebab tu kita baca hentam je walaulah tu semua. Ini sebab tu kita datangkan panduan, supaya tengok panduan jangan buat macam ni. Sebab benda ni dah berlaku. Benda dah berlaku, bukan benda kita nak apa ni akan datang. Memang orang baca macam tu. So kita jangan buat macam tu lah. Perempuan yang dah belajar ni jangan buat macam tu. Kalau dah buat tu, taubat, minta ampun, ya Allah aku mohon ampun, benda ni baru dapat tahu, baru belajar, terus tukar. So kita perbaiki terus. Jangan duk maintain dekat sama walah macam tu. Sebab kadang benda ha ni kadang kita tak perasan. Ada benda yang mungkin kita tak perasan. Ada benda kalau dah satu, dua tak perasan, mungkin tak perasan. Tapi kalau dah semua dalam Quran baca macam tu, itu bukan tak perasan. Itu memang kita jenis satu ilmu tak sampai, kita sedang nak belajar. Sebab kalau nak kata ilmu tak sampai tu, mustahil lah sebab sekarang ni ilmu tu banyak tanpa banyak. Cuma kita tak nak belajar je. Okay? So ni dah datangkan dengan nota yang sangat detail. Make sure kalau siapa dah ada sebut-sebutnya tu, jangan buat lagi dah. Terus tukar. Wala takun. Jelaskan. Walah takun, salah. Bunyi angin lepas-lepas tu salah. Sebab kita dah menambah pula huruf. Kadang kita tak rasa salah sebab kita tak nampak huruf tu ada huruf kat mana ada. Sebab kita kan sebut aja. So dia sebut angin lepas tu kita tak pasal rupanya. Lepas tu adalah huruf ha. Dan menimbul huruf ha yang lain. Itu tak boleh. Kena jadi orang yang sangat disiplin. Okay, yang ketujuh, penambahan simbol tasydid ataupun sabdu pada huruf selepasnya ketika menyambung bacaan. Ini pun sama. Ini semua jenis perkataan yang kita sebut dan kita tak perasan. Yang kita dah nambahkan simbol, nambahkan huruf. Kalau contoh macam ni. Takhafuna. Okey, itu yang biasalah. Tapi apa yang berlaku? Takhafuna. Kha ni dia nak pergi kat fa. Tapi dia ada tekan, lebih seolah ada sabdu lah. Takhafuna. Khaf. Dia jadikan fa dia jadi double dah. Sedangkan fa ni satu je.
takhafuna, takhafuna. Kat situ tengok. Kenapa fa dulu bunyi-bunyi macam tu? Sebab fa kan hujung bibir. Benda yang di hujung-hujung ni senang jadi huruf. Sebab tu kena tengok betul-betul. Kalau tak ada sabdu, jangan tekan. Baca macam biasa. Ada sabdu baru tekan. Sebab bila ada sabdu kan huruf double, yang tak ada jadi huruf satu. Benda-benda tu semua. Sebab tu kita dah ajar perempuan awal lagi fungsi simbol. Supaya bila kita dah jumpa akan datang ni, janganlah tekan benda yang sabdu tu, tak ada sabdu jadi sabdu. Benda-benda macam tu. Kena tahu dah. Kita dah ajar benda asas lagi. So bila benda tak ada sabdu, jangan jadi tambah sabdu. Sebab dia kita jadi menambah huruf pula. Macam tadi kita dah ni tambah huruf ha. Maksudnya dah tambah sabdu pula. Sabdu pula kita dah tahu sabdu lah huruf double. So kita dah buat fa jadi double pula. Sedangkan original mana ada double, satu je. Itu yang kita risaunya, kita dah mengubah makna. Mengubah maksud kan lah kita ni tak faham bahasa Arab. So bila tak faham tu lah lagi menyebabkan kita kena sangat ketat ikut disiplin. Kalau kita buat longgar macam tak kisah, kita yang mengubahkan maksud ke apa benda, so kita kena tanggung risiko tu. Sebab apa kita dah diajar, kita dah diberi maklum, tapi sebab kita jenis macam buat level-level je, tak apalah macam tu, macam tak apa, itu sendirilah kena tanggung risiko. Sebab apa kita tak nak. Sebab tu kadang bila kita baca Quran ke kita doa ke apa kan, macam kita contoh baca ayatul kursi ke, kita buat amalan biasa. Tapi kita rasa macam tak ada efektif pun kalau macam kita takut ke apa kan. Kita baca macam tak ada macam biasanya. Sebab apa baca tu pun salah. Macam mana nak tak efektif? Buat maksud pun dah lari ke apa kan. Sebab tu kita kena biar pegang sebiji betul-betul. Sebab tu bila orang boleh baca tu, baca Fatihah, kalau dia tak sihat ke apa atau dia takut ke, dia baca Fatihah, surah Fatihah dia tak adalah baca surah yang apa kaifiat lain ke apa, baca Fatihah tapi baca tu betul. Tengok benda tu menjadi macam mungkin dia jadi sihat ke apa semua, ada kan syifa, Quran ni syifa. Tapi baca surah Fatihah dia. Tapi sebab Fatihah tu sebut betul, makhraj betul, sifat betul, semua betul, benda tu berkesan lah. Tapi kita baca cincang-cincang macam tu, mana ada kesan? Sebab kita tahu itu kan Quran, ni syifa, dia penyembuh kan. Sebab tu ada orang baca Fatihah pun dia dah okey. Setengah orang baca macam surah pun macam tak boleh, macam tak kesan. Sebab apa? Baca salah. Sebab tu kita sekarang kita panduan kita bagi ni supaya kita janganlah buat benda-benda tu lagi. Cukup dah. Dah 40 tahun dah kita dah dalam keadaan jahil. Sekarang tinggal berapa yang balance ni pun tak akan sampai 10 tahun pun. Kita pun tahulah umur kita ni atas esok lusa je ke, sebab kita pun tahu kawan kita pun ada sahabat bengkel kita baru dia meninggal masa raya itu 1 Syawal. Tapi sahabat kita arwah Puan Nur Syam tu, dia dulu memang peserta bengkel, tapi dia dah pindah ke Putrajaya, dia tak join dalam bengkel. Itu salah seorang peserta bengkel. Dia meninggal pada 1 Syawal. Dia salah seorang peserta bengkel. Tapi alhamdulillah dia memang bacaan dia memang bagus. Sebab tu kata bila kita pun tahulah kalau orang tu pergi dalam keadaan memang kita dah tahu dia bacaan dia bagus, kita pun macam lega. Tapi kalau kita sini tahu baca cincai tu pun kita nak berhadapan kita punya orang bagi kita hidup lagi sekarang. Tapi kita tak tahu kita punya time tu bila, dan kita takkan expect kita punya time tu akan berpuluh tahun lagi macam kita dah lalu. Sekarang ni kita dah umur dah 50, 60 semua. Kita dah melalui puluh tahun. Tapi baki takkanlah sampai 50, 60 tahun lagi dah. Mungkin berapa je. Minggu ke, hari ke, kita pun tak tahu. Okay, sebab tu dapat peluang terus baca dengan betul. Jangan buat leka-leka. Sebab ini adalah satu kita punya penyelamat Quran ni. Okay, ingat tu. Jangan ambil level lagi. Cukup lah. Kita pun dah di akhir zaman ni. Di zaman banyak sangat fitnah. Banyak sangat dugaan. Sama ada kita prepare tak prepare je ni. Okay, sebab tu kita satu-satunya penyelamat ni Quran ni sekarang ni. So bacalah betul-betul. Kita disuruh baca ayat kursi 1 hingga 10, 100 hingga 110. Apa semua kena baca dengan betul. Mesti baca dengan betul. Baru dapat dia punya kesan tu. Okay. So kita sambung. Ingat jangan tambah khafu, itu yang sebenar. Jangan baca khafu. Itu dah menambah. Itu menunjukkan bila baca Quran tengok betul-betul. Jangan baca cincai-cincai lah. Kita memang ada orang je ni baca macam tak kisah aja, baca macam khafu, macam tu. So kita nak marah orang dah berusia ke tak usia, ini bukan kategori budak lah. Maksudnya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Maknanya kita bagi peringatan ulang-ulang banyak kali. Itu je yang boleh. Dengar tak dengar je sekarang ni. Sebab apa nak bagi pemahaman, Allah yang bagi. Bukan saya bagi pemahaman. Saya ni cuma wasilah punya pengantara saja. Yang bagi pemahaman tu Allah yang bagi. Yang kalau nak dapat tu, kita kena doa, kena minta. Untuk kita senang faham, untuk kita senang lafaz, lidah tu senang lembut. Itu kita kena minta. Ini semua ada panduan ni, kita macam jadi orang tengah saja, penyampai saja. Allah nak bagi faham tu Allah, nak bagi kita boleh sebut tu Allah yang akan boleh yang bagi, bukan kita, bukan saya ke siapa, tak ada. Kita kena minta. Nak bagi lancar, nak bagi fasih tu semua kita kena minta. Okey.
So seterusnya yang ke-8, menutup mulut ketika menyebut huruf nun. Dia bertukar menjadi huruf mim. Dan sebaliknya juga. Ini pun ada confusion juga nun dengan mim. Contoh, kadang kita rasa ada ke orang sebut nun dengan mim. Memang ada lah sebab tu wujudnya panduan ni. Sebab ada orang baca. Ni yang betul. Al-musyrikina. Tapi kita wakaf kan. Kita perlu perasan bila kita baca wakaf. Al-musyrikin. Itu yang betul lah. Yang sebut nun. Yang apa kita tengok salah orang baca. Al-musyrikin. Nun dengan mim nampak seakan dia. Kalau kita tak prihatin, kita ingat macam okey, dia betul dia baca. Bukan salah lain. Sebab tu bila talaki musyafahah kita akan tengok mulut. Al-musyrikin. Nun makhraj huruf nun. So lidah kita akan las dekat makhraj huruf nun. Nun dekat mana? Dekat langit kan ujung tu. Al-musyrikin. Las lidah kat situ. Apa yang berlaku? Al-musyrikin. Tu dah tutup. Kim. Lain. Makhraj mim dekat bibir. Nun dekat bahagian lisan, dekat ujung lidah dekat langit tu. So dua tempat berbeza tapi berhampiran. So bila dah dekat itu yang senang jadi tu. Al-musyrikin. Itu sebenar. Tapi dia baca al-musyrikin. Lagi tutup mulut. Kat situ dah kesalahan. Tengok betul. Kalau nun, mim. Sebab tu makhraj tu kena very clear. Tak boleh kita dengar je orang cakap berdengar. Sedangkan kita tak pernah tahu pun teori dia macam mana. Sebab tu pentingnya teori. Teori nak backup kita punya pemahaman. Kalau kita dengar orang cakap kin, tengok teks. Oh, nun kat sini. Mim kat sini. Kat situ kita nampak beza. Kalau just dengar je, tak apa teks, apa benda teori pun tak ada, mendengar macam tu je. Tapi kalau dengar betul-betul direct pada guru berdepan, tak apa. Itu memang talaki terus. Tapi kalau jenis tak ada guru, jenis tengok sana, tengok sini macam tu je, teks pun tak ada, apa pun tak ada, just dengar kawan tu baca, mengikut-ikut je, itu yang masalah. Kita rasa macam betul tapi sebenarnya salah. Okay? Contoh ni, Al-Dhalin. Tu nun. Al-Dhalim. Tutup mulut. Lim. Selalu nun dengan mim dia akan bertukar. Nun sebenarnya nun dia mim. Tutup mulut. Sebab tu talaki musyafahah tengok bibir. Kalau dia tutup ke dia buka. Beza. Al-Mustaqim. Ni mim. Ini yang teks betul. Mustaqim. Tutup. Dia berlaku kesilapan. Al-Mustaqim. Jadi nun pula. So mim dengan nun dia selalu bertukar. Sebab tu tapi kalau nun kita punya mulut tak ada tutup. Lidah kita je terangkat. Al-mustaqim. Di dalam. Mulut pun tak ada muncung, tak ada apa. Sebab dia di alisan, lidah. So dalam dia bergerak. Kalau mim, menyebabkan bibir tutup. Mustaqim. Beza. Tengok. So siapa perempuan sendiri pun, diri sendiri ke, orang lain ke, tengok. Dia sebut nun ke, dia sebut mim. Tengok pada teks tu lah. Macam ni teks ni mim. Dia tukar jadi nun. Ni teks bila nun, dia tukar jadi mim. Tengok mana satu. Sebab dia senang berlaku kesilapan kat situ. Yang ke-9, pastikan hurufnya keluar dari kedudukan yang betul walaupun berada pada makhraj yang sama. Ini. Makhraj sama, sifat lain. Kat sini selalu, misalnya tak lelaki banyak lah ni. Problem ni. Qaumi, macam qaumi, kau. Ka, itu huruf kaf. Kau, huruf qaf. Kaf dengan kau ke sebelah-belah ni depan belakang je. Kau kan dekat area pangkal lidah yang belakang sikit, yang ke dalam, depan sikit pada dia huruf kaf. Sebab tu makhraj dia kena very clear. Kita tengok ni qaf, kita dah standby dah angkat pangkal lidah. Qaf kan di antara 7 beradik tu. So kena angkat qa. Tambah dengan waw. Kita dah tahu waw muncung. Qaumi. Supaya kita boleh kontrol udara yang nak keluar tu. Qaumi. Dan dia pun lembut. Apa yang berlaku? Qaumi. Qaumi. Ka tu huruf kaf. Dan kaf pula dia tak naik pangkal lidah, dia kan menata je, yang kategori yang menata, dia tak masuk yang 7 beradik tu. Kaf ni nipis. Sebab tu bila nipis, qaumi. Sedang kita qaumi, beza tu. Tapi orang dengar macam sama je, tak sama. Huruf qaf pangkal lidah naik. Qaumi. Dan huruf kaf qaumi, kau. Beza. Bunyi dia kasar. Qaumi. Dan kenapa boleh berlaku macam tu? Kita tengok satu lagi. Cuma qauli dengan qauli. Kita banyak orang guna kesilapan yang banyak berlaku sebab dia banyak guna huruf kaf. Dia tak naik pangkal lidah. Dia rasa macam susah, tak tahu macam mana nak naik. Naik je lah. Rasa qauli.
Jadi kita punya mulut pun macam dia berkepung kat dalam tu. Qauli. Waw muncung Qa. Waw. Qauli. Kauli. Mulut macam tenganga. Kauli. Kauli. Bunyi dia macam melapang, keras. Itulah kesilapan dia sebab makhraj dia dekat je, sebelah je, sikit-sikit je. Jarak tak sampai 1 cm pun. Sikit sangat. Tapi kok beza bunyi tu. Macam ni. Laqad. Lakad. Lakad. Terus jadi kaf bunyi lakad. Dengan laqad lain. Dal pun dah jadi ta. Tengok makhraj dia. Dia nampak macam sama. Qaf hampir dengan kaf. Kan dekat sama. Dal dengan ta kan sama makhraj. Sifat lain. Tengok. Kerana satu dia tukar dia pun ikut. Sedangkan kita salah kat sini qaf sebabkan kaf. Dal pun dah ikut. Dal pun jadi ta juga. Lakad. Lakad. Sedangkan laqad. Lakad. Laqad. Lakad. Beza tu. Dan kenapa selalu problem ni jadi? Qaumi. Jadi qaumi. Qauli. Qauli. Laqad. Lakad. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam bahasa Melayu tak ada huruf qaf. Kita dah biasa huruf kaf tu macam K lah. K kan. Kaum wanita. Kaul kan kita guna huruf kaf, guna huruf K. Kaul pendapat pada kaul ulama zaman dulu. Kita sebut K, kita tak sebut qaf pun, kita tak sebut macam Q. Qau tak ada, kita tak sebut macam tu. Sebab tu bila huruf yang kita biasa sebut dalam bahasa Melayu banyak huruf K, sebab tu kita baca qaf pun jadi K. Kita senang jadi senang jadi K tu, K tu berbanding dengan huruf qaf. Qaf ni kita tak pasal kontrol, kita tak pasal nak angkat pangkal lidah, kita kena fikir. Oh, qaf naik pangkal lidah, banyak kerja kita kena fikir. Tapi kaf biasa kita memang biasa sebutnya. Kanak-kanak, kain, baju kurung, kan K biasa-biasa tu, K tu. Oleh kerana dia bunyi tu senang sebut, sebab tu kita dah terikut. Qaumi jadi qaumi. Sebab kita sebut sini macam biasa pun kaum wanita, kaum orang asli kan K, kita guna K. Oleh kerana kita sebut K, tapi dalam bahasa Arab dia bukan K, dia guna huruf qaf, qaw. Sebab dalam Arab tak ada kita sebut K, tak ada. Sebab tu huruf hijaiyah ni kita kena praktis. Ada yang susah huruf qaf nak sebut tu, kena praktis. Qa 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 qiqu. Praktis qaw. Lepas tu kita campur bunyi. Qaw. Kalau waw muncung makhraj sebab qaf kat sini, belakang. Nak pergi ke depan pula, waw kat sini. Jarak tu nak pergi. So qaumi. Qaumi, qaumi, beza. Kau, beza. So sekarang lepas ni siapa yang ada problem nak sebut, memang kita bukan seorang dua, memang ramai je problem ni. Tapi kita dah sedari gitu, oh aku sebut macam ni, so terus tukar. Sebenarnya dia tak ada susah pun sebab kalau kita tahu makhraj tu. Sekarang ni kita confuse qaf dengan kaf tu sebabkan dia terlampau rapat. Cuma bezanya qaf ni naiklah pangkal lidah, dia kan 7 beradik. Yang kaf tak ada, kaf biasa. So jangan ambil yang kaf sebab sekarang teks dia lah huruf qaf. Naik pangkal lidah siap-siap. Qa, qaumi. Dan waw muncul supaya kita boleh kontrol udara yang keluar. Qaumi. Kalau qaumi, melapang bunyi dia. Qaumi, qauli, lakad. Tengok semua bunyi pun dah kasar, keras yang tu tak ada. So tak boleh pastikan bunyi makhraj tu. Naik tempat dia, standby, jarak kat mana. Sebab tu bila kita belajar tajuk ni, kita kena tengok naik lah, jarak, semua tu kita kena ambil tahu. Angin tu terlepas banyak ke sikit. Kadang sebenarnya seronok kita belajar tajuk ni sebab kita belajar menyebabkan benda yang audio dengar, kita nak jadikan dia teori. Sebab itulah. Dah teori kita nak praktikkan pula. Dia punya proses tu. Okay? So ingat bila qaf, standby makhraj dia. Waw, muncung. Mulut kita muncung. Sebab dia kan makhraj kat sini kan. Waw. Qaumi. Qaumi tak mau. Sebab kita kenapa jadi macam, sebab kita orang Melayu dah biasa dengan huruf kaf, huruf K. Sebab tu kita mudah terikut kau macam itulah. Okay? So ni kena praktis. Jangan cakap tak boleh. Alasan tak boleh pun tak nak dengar lah. Kena praktis je. Okay, yang ke-10, perkemaskan sebutan huruf di akhir kalimah. Akhir kalimah kita. Macam ni lah. Ini memang famous lah. Contoh. Qablihim, him, ha, hi, hu. Ha bawah, hi, tak hi. Bila mim mati, him. Bunyikan betul-betul. Qablihim. Jangan baca qablihim. Inilah him. Amwaluhum. Hum. Ha depan hu. Amwaluhum. Amwaluhum. Majoriti hum, him. Itulah dia. Sebab kita baca seolah macam kita nak melepaskan bunyi tu. Sebab kita nak pergikan ke kalimah lain, ke ayat lain.
Sebab kan dia dah biasa duduk ujung. Hem, home, kita nak lepaskan angin yang lepas tu. Tu dia bunyi tu, bunyi dia kasar. Kita tak letak pelan-pelan. Qablihim. Beza. Kalau kita sebut him, qablihim. Letak pelan. Qablihim. Lepas macam tu. Qablihim, campak je bunyi dia. Dari segi bunyi pun ayat Quran ni. Dari segi bunyi huruf kita tahu benda tu berat ke, benda tu lembut ke. Dari segi sebutan tu, kita boleh rasa dah. Contohnya. Alaihim. Bukan alaihim. Alaihim. Ha bawah hi, bukan ha bawah he. Kalau bawa ha bawah he, bolehlah alaihim. Sekarang ni ha bawah hi. Ha hi hu. Bunyi tu takkan berubah. Tetap sampai kiamat bunyi ha hi hu. Bezanya huruf yang sebelah ni, yang mim mati ni, yang kita kena letak betul-betul supaya dia tak terikut jadi alaihim. Tu kasar. Alaihim. Lembut je. Kita dia baca tu, dia ni macam kita satu, kita nak cepat, kita nak macam tak apalah. Dia ni macam tak apa ni. Itu problem dia. Sebab kita dah beritahu Quran dia sangat, kita kena orang yang sangat disiplin. Kita tengok orang yang baca dengan betul, sebiji-sebiji letak tepat betul, orang tu memang sangat disiplin. Macam ni, zalikum. Zalikum. Kum. Malah kum. Huruf O, I, A, I, O, U tu. O, I semua tak ada. Dia mesti pakai I, A, I, U je. A, I, U saja. O, A tu tak ada kan. Aslamtum. Tak depan tu, siapa mim mati, tum. Aslamtum. Aslamtum. Bunyi tom. Tasukum. Inilah yang belakang-belakang ni. Bila mim mati, zalikum, alaihim, ada alaihim, qablihim. Ini ramai je orang buat. Kadang dia buat mungkin satu terlepas. Lepas lain tu dia dah perasan, dia kontrol. Ada orang bermula pun bunyi kasar, hem, nampak aku sudah pun baca macam tu juga. Walaupun dah ditegur berpuluh kali pun, sebab jenis tak nak ambil tahu, jenis tak nak ambil perhatian. Dia dengar pembetulan setakat tu, time tu je. Esok baca balik yang salah. Sebab apa menunjukkan apa? Memang tak ambil tahu. Jenis macam, tak apalah. Esok punya cerita lah baca. Itulah sikap kita dengan Quran tu sendiri. Okay, macam mana orang tengok tahu kita ni baca macam mana. Kalau kita betul-betul bersungguh nak, Allah akan bagi. Begitu pun baca macam qablihim amwaluhum alaihim, tengok sikap je dengan tongkat dagu, tengok benda pun macam lewi-lewi macam biasa, dia tak kisah dia. Dia tak betul-betul duduk, betul-betul tengok, fokus dekat dia Quran tu, ambil wuduk, bersugi ke apa pun, kita tak buat ada adab tu, tak jaga adab tu. Itulah hasil yang keluar tu macam itulah. Dia tak menjadi. So lepas ni tengok, sebab Al-Quran ayat yang suci, kita tu kena suci diri dulu. Pergi bersihkan diri, duduk betul-betul adab, pakai tutup aurat, kemas apa semua. So kita baca tu memang kita fokus kat dia je. Tak ada sibuk fikir benda. Sebab Quran ni kalau kita tengah baca dia, tapi kita ingat benda lain. Kita fikir, sekejap lagi nak masak apalah, apa benda. Dia akan mengganggu. Sebab Quran ni dia jealous tau, dia tak boleh. Dia nak dia seorang aja. Dia tak boleh share dengan orang lain. Kalau kita tengah fikir benda lain, fikirlah benda lain tu dulu. Tinggalkan dia dulu. Kalau nak baca dia, 100% dekat dia saja. Itu Quran. Sebab tu Quran dia tak boleh share. Kalau kita rasa macam ada benda nak buat ke apa semua, okay, stop baca Quran. Ataupun kita mengantuk ke, batuk ke, tak sihat ke apa, tinggalkan dulu. Jangan kita nak paksa diri, dengan tak boleh lah dengan mengantuk pun nak baca juga, kita menyebabkan salah semua. Tak boleh. Kalau rasa mengantuk, baca satu ayat dah mengantuk dah, okey dah, Astagfirullahalazim, simpan. Okey dah, tutup. Pergilah tidur ke apa benda. Buatlah apa yang kita nak buat. Tapi dengan dia, sebab dia tak boleh share. Quran kita tak boleh share dengan dia. Sambil kita buat ni, nak buat benda lain, tak boleh. Dia nak 100% fokus kat dia saja. Barulah kita boleh baca dia dengan betul. Ingat tu, Quran dia memang bukan boleh share-share. Kalau kita baca novel, kita baca buku apa-apa, buku fiqh ke apa benda, tu boleh. Sambil kita buat ni, kita buat tu boleh. Quran tak boleh. Dia memang 100% tumpu kat dia saja. Dia tak boleh share. Dia memang sangat cemburu kalau orang sibukkan benda lain, tinggalkan dia macam tu. Dia nak dia saja. Sebab tu Quran ni bila kita dah lama tinggal, dia merajuk, soalan macam tu lah. Macam tu lah, kita dah lama tinggal, bila kita nak baca balik, tak semudah tu. Walaupun kita dulu pernah lah baca, dah tahu dah hukum bagai, tapi bila kita nak start balik, tak semudah tu. Kita nak kena datang balik kat dia, pujuk balik, tengok balik, kena banyak tumpu kat dia, baru dia boleh dekat balik.
Itu Quran. Ingat Quran ni dia kalam Allah. Allah tahulah kita punya sikap dekat dia macam mana. Kita nak tipu orang pun, kita kena nampak macam kat depan orang nampak macam rajin baca Quran bagai-bagai. Contohlah kan. Orang tengok, oh rajin lah ni baca Quran, hebat, bagus. Allah je yang tahu kita sebenarnya rajin tu depan orang je ke, dekat dengan tak ada orang ke, kita duduk seorang-seorang ke, Allah je yang tahu. Sebab ni Allah punya. Allah je tahu. Sebab tu kita baca ni pun Allah je nilai. Kita punya dapat satu huruf tu dapat 10 kebaikan, 10 pahala semua tu Allah je nilai. Mana ada siapa ulama boleh nilaikan pun. Kita ulama je bagi jalan ni macam kita sekarang ni. Bagi panduan, bagi jalan, tunjuk cara macam ni supaya kita elakkan benda-benda yang tak sepatut kita buat. Macam tu. Selebihnya memang kita usaha lah. Kenalah buat betul-betul. Okay. So sekarang ni sebab tu kita highlightkan benda yang kesalahan yang orang buat. Supaya kita diri sendiri pun kita ada buat. Pada masa sama kita dah buat dan kita terus repair, kita baiki. Tak apa, alhamdulillah lah. Kita kena rasa syukur setiap hari. Ya Allah, syukurnya Allah bagi peluang hari ni boleh dapat belajar lah, maksudnya dapat ada peluang berapa minit ni. Kita Allah bagi peluang untuk belajar untuk pagi ni. Setengah orang tak dapat peluang. Tengok hari ni 197 lagi baki mana bagi orang tu. So kita tak tahu Allah nak bagi rezeki tu pada bila. Mungkin dia akan tengok apa kita belajar ni masa yang pada video kita record tu ke. Itu pun rezeki juga. Kalau memang sampai sudah tak boleh tengok, tak adalah rezeki. So benda ni semua Allah yang tentukan. Kita cuma minta aja. Itu je. Kita kena bersyukur, ya Allah, tanpa pagi ni Allah bagi lagi nafas. Boleh kita masuk dalam Syawal ni, Syawal ke berapa ni, kita masuk Syawal ni, masih lagi Allah bagi peluang untuk belajar. Sebab apa? Allah tahu kita nak, Allah bagi. So bila kita dah dapat je, kita terus repair. Kadang bila kita buat salah, kadang kita tak perlu orang yang tunjuk kita, oh salah, kita sendiri perasan, oh aku ada baca macam ni lah, betul. Bila kita ada satu tempat tu, satu majlis ilmu pun, dia memang Allah nak bagi kat kita tu. So kat situ lah kita dapat. So kita kena terus repair lah. Okay. Ingat jadi dah him, home semua tak mau. Mesti betul-betul. Him, hum, kum, tum. Dia memang sangat lembut. Ingat Quran dia bukan keras. Kita tu yang baca keras yang salah. Dan kita baca keras sebab apa? Kita jenis ambil lewa, tak ambil tahu pun. Dan kita bunyi pun, kita tahu dari segi bunyi pun agak kasar. Yang ke-11 dibaca dengan lantunan bunyi tambahan. Ini pun kita dah tengok dalam sebab makhraj lah. Yang buat nota 6 pun banyak. Sini masih ada lagi lah sikit-sikit yang bagian urut-urut yang kita suka menambah-nambah ni. Contoh, ni yang sebenar. Ingat mim sabdu mula tak ada. Tak ada fungsi apa-apa. Bunyi macam biasa je. Minal ilmi. Minal ilmi. Ini yang biasa. Minal. Tapi apa yang berlaku? Minal ilmi. Nala. Na. Le ni. Lam mati. Kita dah lama sangat lidah tu kan dah makhraj lam. Hujung corner je. Minal ilmi, minal, nala. Jadi macam tu. So tak boleh. Jangan ada penambahan. Minal ilmi, min azmi. Itu yang biasalah. Yang berlaku, mina azmi. Kenapa baca macam tu? Sebab kita baca dragging. Kenapa kita? Sebab kita nak tengok mim dari bawah, lepas tu huruf nun. Mata kita nak tengok yang ain pula. Nak sembang huruf zai. Kita punya lambat timing tu. Mina azmi. Nak pergi tu yang menyebabkan ada tambah-tambah bunyi tu. Tapi kalau kita dah clear, min azmi, biasa je. Min azmi. Kita baca slow, baca dengan lewe, akan keluar semua huruf-huruf lain pula. Mina azmi. Bunyi macam tu. Sama juga ni. Anhum, nun sukun jelas sekali je. Anhum, anahum. Biasa orang baca slow motion, anahum. Macam tu lah. Dia baca dengan keadaan dia tak pasti. Nun ni kat mana, ni huruf ha ke. Dia tambah macam ha macam ni. Tak tahu ni huruf ha ke, ni huruf mim ke. Otak tengah fikir, lidah nak sebut. So dia tak tally. Otak nampak lain, mata nampak lain, fikir lain, nak sebut pun lain. Sebab jadi tu, anahum. Sedangkan anhum, tu je. Tapi baca anahum, ada slow motion, anahum. Macam tu. Sebab apa? Tengah duk mikir ni. Ni huruf ha ke huruf apa? Masa tu juga nak mikir. Sedangkan sebelum baca tu tengok dulu. Tengok sambil lalu apa, ni huruf istilah ke, ni huruf tinggi ke, rendah ke, makhraj dekat mana. Sebab tu Quran bukan buka tu zab tu baca. Dia memang kena sambil lalu tengok. Macam tu je. Bukanlah suruh baca macam ni lah, tengok screen macam tu je. Lepas tu
Start kita boleh nak semua jenis pemikiran tu dah boleh nak agak dah. Oh, sini banyak urut tinggi, sini banyak urut rendah. Ni kan banyak urut jumpa urut kokolah. Tu kita dah set otak kita dah standby dah. Ni jadi tak standby tu yang anahum mina azmi. Macam tu. So bila kita baca terlampau slow motion, dia akan keluar dah urut lain. Ni ta'qiluna, taqiluna, taqilu, ain ada huruf tawasud, sifat tawasud. Sempit, tempat sempit dia nak lalu, tapi ain ni nak keluar juga. Taqiluna, taqilu, dia taqilu, dah lah bunyi ain tu tak bunyi ain, bunyi macam hamzah. Taqiluna, kat sini. Ini benda yang biasa orang buat. Sama dia perasan ke dia tak perasan, itulah isu dia. Tapi sama dia dah bagi panduan, mustahil tak perasan kan, kena ambil tahulah. So jangan lagi sebut-sebut ada bunyi-bunyi penambahan, bunyi. Lepas tu apa lagi biasa berlaku? Melafazkan sebutan huruf hijaiyah berharakat bawah, baris bawah dengan nipis dan jelas. Okey. Huruf yang baris bawah mesti bunyi nipis. Macam tadilah him tu kan. Tapi kalau biasanya huruf jarrah. Karitumuna, ri, ra bawah ri, ha, ada sifat apa huruf ha? Ada angin yang lepaskan sifat ha. Dia dalam kategori rokhawah. Karitumuna. Apa kita baca? Karihtumun. Ha pun tak ada bunyi sifat rokhawah pun. Karihtumuna. Rih. Apa bunyi rih? Mana ada i? Ai. Karihtumuna. So bunyi dia memang tepat dan nipis. Karihtumuna. Bunyi dia sedap. Karihtumuna. Karih. Mana bunyi karih? Bunyi dia kasar dan memang salah pun. Tak ada huruf i kat sini. Kalau kita eja pun i tu tak wujud. Quran punya ejaan. Jadi au qauma salih. Au qauma salih. Au. Muncung. Kat sini kan level bawah ni. Au. Qau kat sini pula. Waw ke depan. So mulut kita depan belakang. Au qauma salih. Salih. Bukan soleh. Banyak kita jumpa soleh. Bukan Cik Saleh. Itu kan kita orang Melayu dia dah biasa macam siapa nama Encik? Nama saya Encik Saleh. Lih. Kan bunyi Saleh. Ejaan pun kita S-A-L-E. Itu bahasa Melayu lah Saleh. Tapi bila tu kita dah sebut minggu lepas masa sebelum cuti tu, bahasa kita cakap tak boleh masuk dalam Quran. Dia tak boleh. Kita duk cakap bahasa-bahasa kita logat biasa, tiba nak masuk dalam Quran tak boleh. Quran ada bahasa sendiri. Sebab tu kita orang apa pun, negeri mana pun, negara apa pun, bila baca Quran, satu je standard bunyi dia. Dia tak ada kejapkan bunyi sendiri, tak boleh. Dia mesti sama standard. Au qauma salih. Salih. Sod ni huruf tebal. Pangkal lidah naik. Qaf tebal. So dua huruf ni standby nak naik. Yang lain semua rendah je. Kan ni semua rendah. Qaf dalam 7 beradik tu. Sod dalam 7 beradik. So dua ni huruf ni standby naik pangkal lidah. Qaf dengan sod. Yang lain semua rendah. Dan baris bawah tu lah kena jaga. Dalam bawah lih. Au qauma salih. Au qauma salih. Leh. Sebab apa jadi leh? Sebab kita dah biasa. Nama Encik Saleh lah apa. Macam tu. Sebab tu bahasa percakapan biasa, dialek biasa tak boleh masuk dalam Quran. Nanti kita akan bincang benda tu lah. Mungkin minggu depan lah, dia dah 9 suku dah. Slide kita pun tak habis ni. Baru ada 19 ni. Baru kita habiskan. Kita cakap ni je lah. Kita sambung next week. Okay, tapi habiskan ni dulu. Sama juga macam ni. Ihbitu. Bunyi sifat ha. Sifat rokhawah. Ihbitu. Kita baca bitu. Hamzah bawah i. Ini hamzah wasal. Bila dia nak mula dengan dia akan baris bawah. Dia ada kaedah baris bawah. So maintainkan i dengan bitu. Jangan bitu. Selesaikan sifat-sifat yang keluar angin. Bitu. Baru betul. Bitu dalam sebut betul ha pula angin tak lepas, tak keluar. Bitu macam tu je. Bitu. Bunyi. Angin macam kita penat tu. Bunyi angin. Ila fihim rihlata rih. Ni habdas. Rih. Tapi sertakan ruang bawah ri dulu. Jangan reh. Ila fihim rihlata reh. Ruang bawah ri. Ruang bukan ruang bawah reh. Sebab tu sebiji kena bagi.
ila fihim rihlata rih reh. Salah. So kena pastikan baris bawah tu tak nipis. Ri, i, li, ri. Macam tu. Maintain bunyi tu. Jangan terpengaruh dengan kawan sebelah. Kawan sebelah ni memanglah dia bunyi macam agak ha dia rendah. Tapi sebabkan dia angin yang keluar tu macam tebal. Karih. Kareh. Macam tu. So semua kena kontrol. Sebiji kena kontrol. Soalnya kita ni belajar nak kontrol ni. Kontrol bunyi, nak keluar, kontrol nafas. So kita tengah belajar nak kontrol ni semua. Sebab soalnya kita baca tu jadi macam lepas je kan. So kita nak kontrol. Okay. So yang ke-13 last lah. So next week kita akan sambung sebab ni dah bawa slide ke-9. Ada 19 ni. So kita akan sambung yang separuh lagi minggu depan. So yang last kali. Melafalkan sebutan huruf waw berbaris depan. Depan tu dhammah lah dengan huruf hamzah. Jarak makhraj huruf yang jauh. Okey, apa cerita dia maksudnya? Bila huruf tu waw, tapi kita sebut macam hamzah. Sedangkan waw tu kat bibir, area bibir. Dia kan syafatain makhraj dia. Tapi kita dah tukar pada huruf hamzah. Hamzah tu kan al-haq sini. Dia berbawah pula tu. Jauh jarak tu. So kita dah berubah bunyi tu. Sebab apa dia berubah? Sebab apa bila dia baris depan tu nampak macam seakan sama. Ni wujuhahum. Kita baca ujuhahum. Bila adalah huruf hamzah. Ni huruf hamzah ni. A, I, U. Itu adalah bunyi hamzah. Hamzah dekat sini bawah ni. Dari sini tu nak pergi jarakkan sini je. So kesalahan dekat situ. Sedangkan so dah kena muncung. Wujuhahum. Wujuhahum. Bukan uju. Tu kita dah salah jadi hamzah. Salah. Bunyi macam sama. Kita dengar sekali macam ujuhahum. Dengan wujuhahum lain. Sebab tu bila talaki musyafahah tengok mulut orang tu. Kalau mulut dia tak bergerak muncung maknanya dia sebut hamzah. Sebab kalau hamzah kan sini mana ada buatkan bibir. Bibir sebab dia depan je lah. Wujuhahum dengan wuju. Dengan beza. Hamzah tu dia lebih pendek sikit muncung banding dengan huruf waw sendiri dah lah dia muncung. Tambah bagi depan pula memang dia punya muncung untuk maksimum lah. Wujuhahum. Dekat sini berhati-hati. Bila kata waw tu kita seorang guna W lah. Bukan bukan waw, bukan U saja. Kalau U saja jadi huruf hamzah. A, I, U. Tu hamzah. Sekarang ni dia huruf waw. Waw ni wawi, mulut tu kena bergerak. Sama juga wujuhakum. Jadi baca ujuhakum. Uju. Salah lah. Dengar betul-betul. Illa. Ni tanwin pula ni. Satu. Illa wus'aha. Illa wus. Bukan illa us'aha. Banyak. Waw baris depan ni banyak yang bertukar jadi hamzah. Sebab apa dia rasa macam sambil lalu. Sedangkan dia sebut tu hamzah. Hamzah kat sini. Jauh jarak tu dengan waw. Al-wuthqa. Al-wuthqa. Al-wuthqa dengan al-wuthqa lain. Dengar betul-betul. Al-wuthqa. Al-usqa. Lain. Dan kalau kita sebut us pun, sa ni akan jadi huruf sin. Al-usqa. Sa pun dah tukar jadi sin, dia tak jadi sa dah. Sebab sa kan kat sini nak kena keluarkan lidah. Sin bawah je. Tak keluar lidah pun. Kat situ lah dia akan berubah. Satu salah, yang lain pun akan ikut salah. Lepas tu, macam ni. Wu'idal muttaqun. Wu'idal. Bukan Wu'idal muttaqun. So kesilapan banyak berlaku pada bila waw baris depan. Sedangkan waw tu kena muncung. Hamzah pun akan muncung. Tapi sebabkan dia hamzah kat sini. Dan muncung dia tak maksimum macam huruf waw. Sebab dia bukan makhraj dia. Hamzah makhraj sini. Tempat keluar kena dari sini. Dari sini nak muncung untuk baris depan. Sedangkan waw. Dah memang area sini dah tempat dia dah. So kat situ pastikan. Bila waw baris depan adalah kita pakai macam W lah. Kita sebut W. Kalau macam hamzah, kita pakai U saja ni, ada huruf hamzah. So berhati-hati. So setakat yang untuk 13 perkara ni lah. Nanti yang lebaki tu kita akan sentuh next week. Memang tak cukup pun. Sebab ni masa sejam setengah nak cakap sedetail ni. Dan pun tak perlu banyak-banyak. Apa yang dah ajar ni, kalau ada kesilapan bab-bab ni semua, yang selama hari ni baca macam tu, tukar je lah terus. Kalau kita bagi banyak-banyak pun, perempuan pun ada kesalahan tu tapi tak nak tukar, masih macam tu je, so no point jugalah kan. So sekarang ni dah nampak hari ni punya nota nombor 7, dan kita pun takkan bagi nota selagi tak habis settle semua baru saya akan bagi nota.
Sebab apa nanti kan dah bagi nota, masa tu lah dah rasa dah ada nota pun kelas pun tak nak masuk. Sebab benda ni semua melibatkan pendengaran, buat kena dengar macam mana bunyi tu. Kalau tengok nota tanpa mendengar, tak boleh. Walaupun kita bagi secara detail pun, nak kena dengar tu lah macam mana bunyi, dan perempuan kalau ada masalah boleh nanti cuba tiru bunyi ke apa macam tu kan. So ingat, untuk bab yang ni adalah kesilapan-kesilapan yang biasa kita berlaku mungkin sama kita tak perasan. Yang baru hari kita, kalau kita hari ni berperasan, oh memang kau ada baca ni, so terus tukar. Okey, terus tukar, jangan berpegang lagi dah benda-benda yang kita dah tahu dah benda tu salah kan, apa nak pegang lagi. Tak perlu nak menegak benang yang basah lagi dah, tak payah dah, cukup dah. Kita pun dah maksimum dah sekarang ni. Kena terus all out, terus pergi pada yang mana dah lepas-lepas tu tinggalkan. Kita minta ampun, ya Allah, ampunkan dosaku yang selama kesilapan memang kita tak tahu, kita mengaku diri sendiri tu kesilapan kita, dan tu terus kita buat perubahan. InsyaAllah Allah akan bagi, sebab kita dah nampak dah untuk nota 6 tu, mana sahabat-sahabat yang kita bertalaki tu, bila dia ambil pendekatan berubah, memang sangat, alhamdulillah bacaan dia orang tu dah cantik, walaupun bukanlah semua huruf tu. Sebab kita kan tak boleh belajar lagi, tapi mana setakat yang kita dah belajar tu, bila dia buat perubahan, memang bacaan dia elok, bunyi ha, bunyi keluar, nya ain, nya ghaib, semua sifat-sifat tu sebiji-sebiji keluar. Alhamdulillah, memang bagus. Dan tuan badan tu sendiri pun rasa macam lain rasa bila kita dah baca betul, memang nikmat dia lain rasa dia. Hanya orang yang melalui benda tu dia akan tahu. Kalau kita cakap-cakap macam ni tapi kita tak pernah melalui benda tu, susahlah nak sampai. Orang yang merasainya saja dia tahu. Macam ni nikmat dia baca Quran, yang baca tu betul. Baru kita, ya Allah, puas ni sama hari ni baca tu, macam nampak macam bagus kan. Punya banyak salah, tapi bila dah repair, satu ayat pun dah macam Allahu Akbar, baca macam lega lah, sampai kita pun boleh menangis lah, yang benda tu betul dah. Macam tu lah, insyaAllah. Okay, so kita akan stop kat sini. So next week kita akan sambung seterusnya. Dan sebelum nak akhir tu, ada beberapa makluman tadi kita cakap tadi, nak maklumkan. Okay, masa bulan puasa hari tu, kan ada kita punya program iftar Ramadan tu. So ada satu hari yang last day tu lah, hari yang keberapa, Kak Yam ada beritahu, Kak Yam yang menguruskan dengan tim dia, pack utama Ramadan tu. Oleh kerana dah last minute tu ada situasi yang menyebabkan tak boleh nak buat program tu lah, kita dah stop lah masa 20 Ramadan. Itu sebabnya Kak Yam tu sendiri, dia masuk detect ada positif COVID. Kak Yam tu sendiri dengan family dia detect sebagai positif COVID. Tapi alhamdulillah hari ni Kak Yam dah okey. Okay, dia dah sembuh dah. Alhamdulillah Kak Yam dah okey. Sebab tu Kak Yam beritahu, oleh kerana dia ada terhutang satu hari lah untuk yang program iftar tu, ada satu, sebab dia dah last minute kan, barang-barang semua dah beli apa semua, tapi sebab Kak Yam tak sihat dan dia pun nak, benda COVID yang kita tahulah, benda tu kita orang dah buat swab test mula negatif lah, tiba jadi positif pula. Dan kita tahu ada beberapa sahabat kita dalam BK pun ada yang dah dapat positif COVID, tapi alhamdulillah dia pun dah sembuh. Dia mana dah maklum pada saya lah, alhamdulillah dia dah sembuh, syukur alhamdulillah. Dan bila dia orang tu dah melalui benda proses melalui keadaan situasi macam tu, so dia orang sendiri yang tahu macam mana. Supaya kita ni sendiri janganlah leka, sebab apa anytime kita pun boleh dapat benda macam tu. Sebab kadang kita tak sedar kan, tiba-tiba buat swab test tengok negatif, punya dah selang pagi positif pula. Ada kan kita tak bergejala lah berbagai-bagai kan. Tapi alhamdulillah macam Kak Yam ni, Allah bagi dia merasa benda tu. So bila dah Allah bagi dia rasa, dan dia pun boleh cerita ke orang tu, janganlah kita nak leka-leka, sebab kita tak tahu kan. So maksudnya yang pada program tu ada satu hari tu hutang. Okey, stop ni dulu. So dia ada satu hari terhutang. So bila ada satu hari terhutang, so Kak Yam hari ni pukul 3 petang sekarang. Kalau Kak Yam nak masak hari ni, ambil Kak Yam nasihat, jadi Kak Yam nak masak hari ni, so pukul 3 petang, siapa nak ambil pack makanan tu boleh pergi ambil kat rumah Kak Yam. Kak Yam kata satu orang 10 pack pun boleh ambil 10 pack bagi kat jiran sebelah ke apa, asalkan kita punya, sebab kan dah niat untuk nak bagi orang makan kan duit tu. So ada terhutang satu hari tu. So portion tu hari ni lah. Kak Yam cakap pukul 3 petang sekarang, boleh ambil kat rumah Kak Yam. So orang nak ambil 10 pack pun boleh lah, tak kisah, asalkan cepat habis. So yang selebihnya nanti Kak Yam akan edar lah dekat kedai Kak Nelly tu, kedai Dobi Musi tu kat situ. Yang lain kalau perempuan nak pun boleh ambil kat rumah Kak Yam pukul 3. Kak Yam cakap pukul 3. So jadi bila dah hari ni settle, settle lah. Tak adalah kita nak pending apa lagi, sebab Kak Yam tu sebab dia tak sihat. Tapi alhamdulillah hari ni dia dah sihat, dia pun dah okey lah, recover. Dan kita pun ada beberapa orang sahabat kita yang memang dia pun positif sebelum tu. Tapi untuk hari ni saya tak pastilah. Tapi harap semua ada keadaan sihat, dan kita pun kena jaga diri lah. Tengok kes pun dah makin tinggi, tanpa keperluan nak keluar pun tak payah keluar lah. Kita nak belajar ke apa, online je lah apa benda pun, tak kisah. Asalkan jangan merayap. Kadang-kadang kita duduk rumah pun, dia pun positif.
kita pun tak tahu dapat dari mana kan. Sebab benda tu ialah orang nak bagi tu kita mana tahu. Cuma kita ingatkan bahawa bila kita kita ingat supaya kita dengan Quran tu dan situasi sekarang ni lagilah kena lebihkan masa kita dengan Quran tu supaya sebenarnya dia adalah pelindung, pendinding kita supaya elak ada benda yang lebih dalam benda yang berlaku lah kan. So itu je lah kita tak nak. Kita usaha elak, tapi kalau Allah nak bagi kita pun tak tahu. Okay. So akhirnya itulah. So apa-apa pun ada satu lagi pasal yang buku tahriri. Siapa yang terlibat dengan projek buku tahriri, bulan ni last untuk yang fasa 1. Okey, lepas tu nanti kita akan masuk fasa 2, maknanya start pada 1 bulan 6 hingga 31 Ogos adalah fasa kedua untuk mereka yang buat projek buku tahriri. Sekiranya di antara perempuan kan ada ketua kumpulan, semua kan ada kumpulan. So kalau dalam kumpulan tu ada masalah, mungkin ada seorang tarik diri ke, tak sihat ke apa benda, perempuan kena berbincang sesama ahli kumpulan tu. Nak buat macam mana dengan dia punya portion yang tak boleh nak buat tu. Katalah seorang tarik diri, so ada satu portion kan dah tak ada orang nak tulis nanti kan. Sebab kita kena lengkapkan, kalau tak macam ni ada 30 juzuk. Sebab tu, so bila ada masalah macam tu, bincang sesama ahli kumpulan. Dan ketua kumpulan janganlah anggap macam bila ahli tu report dekat dia, saya tak boleh buat, dia nak tanggung sendiri. Tak boleh lah, ini kumpulan, projek kumpulan, so bincang sama ahli kumpulan. Sama ada yang dia punya baki yang orang tak boleh buat tu, bagi sesama sendiri, dapat lagi seorang 2 muka surat ke, tambahan untuk nak backupkan ke, ataupun ada seorang tu memang dia tak ada buat kerja apa-apa dah, dia rajin, dia kata tak apa. Semua tu saya nak buat. Tu pulanglah, yang penting ada orang buat. Tapi bukan maksud ketua kumpulan tu menanggung benda tu seorang-seorang. Dia kena beritahu pada ahli kumpulan, kata salah seorang ahli kumpulan kita dah tarik diri sebab dia tak sihat ke apa, tak tahu apa isu apa benda pun. Berbincang dengan ahli kumpulan, so ahli kumpulan tahu apa situasi semasa. Bukan maksudnya ketua kata ahli tu report kat ketua, so ketua pun rasa macam pening, alamak macam mana. Janganlah macam tu, dah nama kumpulan dan dia pun projek. Sebelum projek kena semua orang kena ambil tahulah dan berbincang macam mana cara nak buat. Masing-masing nak ambil seorang sikit ke, ataupun memang seorang tu kata tak apa, dia volunteer, ada 2 orang ni dia share seorang separuh. Tak kisahlah, asalkan siaplah benda tu. Okay. So ni untuk fasa 1 dan nak habis kan, nak sampai nak habis lah 31 ni, habis lah untuk yang fasa 1. So mana kumpulan dah siap, semua pasap dekat ketua tu lah. Kalau mana asalkan dia yang apa original kopi tulisan tu hantar pada ketua. So ketua akan compile untuk part yang 1 dulu. Siapkan. So, nanti dah habis yang fasa kedua pula tu kan 31 Ogos nanti yang fasa kedua pun sama juga kat kita PKP, tak boleh nak keluar ke apa benda dan kita pun tak perlu dah nak keluar pun. Kalau perlu post je lah. Tapi post tu mesti make sure dekat post laju tu beritahu ada macam stiker yang kata ada bahan Quran kan, bacaan Quran ke kan, ada stiker punya supaya orang tu tak melangkah ke apa benda, campak-campak apa. Dia beritahu lah situ ni ada buku, ada ayat Quran ke apa, so dia kan ada satu stiker macam khas tu kan yang kata Quran ke apa bahan bacaan tu. So post pada kita punya leader, ketua tu. So ketua tu akan kumpul, yang maknanya semua pada ketua tu nanti buat masa ni dia akan ada yang fasa 1 punya semua yang original. Lepas tu nanti pun akan start yang fasa kedua pula sampai 1 Ogos kumpul, hantar pada leader juga. So dia akan compile, dia akan susun jadilah 30 juzuk. Sekarang ni baru fasa pertama kan, habis dah. Habis dia akan masuk fasa kedua macam tu. Ini dah habis apa, check dulu tulisan tu betul tak muka surat apa semua, double check dulu. Sebab tu dah check betul tak muka surat ni, hujung mula dia ayat ni, last dia ayat ni. Tengoklah sama apa benda kan. Bincang sama, kalau ada problem bincang dengan kumpulan. Bukan tanggung seorang-seorang. Bincang sebab ni projek berkumpulan. Okey, so bila kumpulan, so bincang sama kumpulan lah. Cari jalan penyelesaian apa nak buat semua. Lepas tu pasap, dah nanti 31 Ogos nanti baru ketua tu akan hantar semua pada saya lah. Saya nak tengok balik, baru kita hantar untuk printing ke apa. Tapi mesti setiap ada hantar yang original kopi, bukan jenis photostat ke apa, bagi yang original tu. Sebab original tu nanti kita akan hantar untuk printing. Sebab nanti kalau kita dah photostat atas photostat, nanti kan dah tak clear ke apa kan, kita biar original. Kita dah tahu dah color pen kan semua sama je, semua standard kan. Itulah untuk yang projek tahriri. Okey. So untuk itu saya dalam makluman tak adalah. Kita ada peserta baru kan. Siapa peserta baru? Nama Kasma Suza binti Isa. Ada ke Puan Kasma Suza? Wujud wujud. Ada tak Puan Kasma Suza? Kalau ada cuba tengok, cuba abai sikit ni berapa orang Tak ada. Tak masuk ini. Ada ke Puan Kasma Suza daripada Taman Router? Ada? Tak ada?
Tak apalah. Tak kisahlah sesiapa pun yang ada pun, insyaAllah suara kita pun dah 9.30. Saya akan akhirkan dekat sini. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa minggu depan. Kita akan sambung. Dah habis satu tu baru kita akan bagi nota 7. Tapi buat masa ni apa yang kita dah belajar tu, kalau siapa yang ada masalah tu lah, terus apply. Sebab next week kita akan start bertalaki, dah mula start minggu depan. Pada yang bertalaki tu ingat apa yang pun dah belajar terus apply. Apa yang kita dah bagi teguran tu cuba ambil perhatian. Sebab benda ni perempuan yang bacaan sendiri. Okey. Itu je lah yang kita boleh bantu. Dan ingat, sentiasa berdoa supaya Allah lembutkan kita punya lidah, supaya Allah bagi kita ingatan yang kuat. Okay. Supaya mata kita tu berfungsi tengok benda yang elok. Bila kita nak baca Quran, kita kena elak lah. Janganlah buat benda-benda merapu. Okay. Kita lidah tu kalau tak ada benda cakap, tak usah cakap. Sebab kita ingat, lidah ni juga lah nak baca Quran. Sebila lidah yang sama nak baca Quran, janganlah duk nak mengumpat, apa benda lah benda mengumpat, tak usah lah. Kalau kita tak cakap pun jadikan type dekat Facebook lah, komen-komen tu tak payah. Kita benda-benda tu, zaman kita ni tak perlulah benda-benda tu semua. Nak over sangat dekat Facebook, nak macam komen-komen beria-beria kan. Orang untuk kita pun nak join-join, tak payahlah. Itu bukan zaman kita, dah cukup. Kita punya time ni sekarang nak fokus pada kita yang Quran ni. Banyak benda kita nak repair. Okay. InsyaAllah kalau tak ada apa, kita stop dekat sini dululah. Okay. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Jangan lupa